Kita sambung yang ke-9 ni. Penyakit lidah yang ke-9. Ini payah. Banyak cerita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat sambung balik pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab yang mengajar kita tentang ilmu tazkiyatun nafs. Ilmu membersihkan jiwa daripada sifat-sifat yang tidak baik. Kita duduk dalam bab yang ke-20, Kitabu Afatil Lisan. Kitab penyakit lidah. Lidah ni banyak masalah dia. Dia juga boleh membawa penyakit dan dia juga yang memberi kita penawar dan juga yang menaikkan darjat kita sebagaimana sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan zikir. Dalam penyakit lidah ni kita telah bincang 8 perkara. Yang ke-9 iaitu an-namimah. Bahasa Arab kata an-namimah. Nama comel. Ya, jangan letak nama anak tu dah lah. An-namimah. Dia kata lawa nama ni. An-namimah ataupun namam. Arti dianya mengadu domba. Ataupun orang panggil batu api. Batu api ni bila belaga sama dia nyala terus. Itu yang panggil batu api. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun. Artinya tidak akan masuk syurga orang yang suka melaga-lagakan orang lain. Jadi hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Maknanya penyakit ini cukup berat. Melagakan orang ini, Nabi mengatakan orang ini tak masuk syurga. Pada kebiasaannya, perbuatan an-namimah, mengadu domba, bermakna seseorang menceritakan kata-kata orang lain kepada pihak yang ketiga. Ini definisi dia. Apa dia makna namimah? Artinya kita ambil cakapan orang kedua kepada orang ketiga. Maka dia itu jadi nak lagakan orang itu. Contohnya, dia berkata, orang itu telah berkata kepada kamu sekian-sekian. Itu dia panggil namimah. Pindah cakap. Sebenarnya ia tidak terhad setakat perbuatan itu sahaja. Bahkan termasuklah juga dalam erti kata mengadu domba, an-namimah itu, apabila seseorang itu mendedahkan sesuatu yang tuannya tidak suka ianya didedahkan. Sama ada berupa percakapan atau perbuatan. Jadi apa saja yang kita tak suka, maka dia mengadu domba. Sehingga kalau dia melihat seseorang menyembunyikan hartanya sendiri, lalu dia menceritakan perkara tersebut kepada orang lain, itu juga termasuk dalam istilah an-namimah atau mengadu domba. Jadi kita tengok orang ni ambil barang-barang dia, pergi sembunyi dalam tanah contohnya. Kita pun maklum pada orang, oh dia ni hebat dia. Dia punya bank dalam tanah belakang rumah dia. Itu mengadu domba. Sebab orang tahu orang pergi curi, nanti susah dia. Jadi itu dia panggil an-namimah. Banyak masalah lah kita ni. Kita suka pindah cakap orang kan. Orang tu kata, orang ni kata. Ini banyak. Setiap orang yang diberitahu atau diceritakan kepadanya oleh seseorang yang lain dengan tujuan mengadu domba, seperti dia berkata, si fulan telah berkata mengenaimu sekian-sekian. Atau si fulan telah melakukan sekian-sekian terhadap dirimu, dia hendaklah melakukan 6 perkara. Ini dia panggil tip. Kalau kita terima, orang mari cerita kepada kita tentang orang lain kata kepada kita. Kena ingat. Orang kata kepada kita apa benda, orang pun mari report. Jadi kita nak terima berita ni, kita kena ada 6 tahap ini. 6 perkara yang kita kena buat. Jangan pakai hangguk jadi selalu. Ini tak tahannya kita. Kalau orang mari mengadu dengan kita, apa-apa, jadi selalu dah. Oh, semangat betul. Nasib baiklah awak ni. Awaklah teman sejati. Sebab menceritakan kepada saya apa yang orang nak buat dengan saya. Walahnya kawan itu batu api. Ini dia panggil masalah yang berlaku kepada kita. Maka dalam kitab ini telah memberi kepada kita adab menerima aduan. Adab menerima aduan. Orang mari kata kepada kita, fulan kata sekian. Apa yang kita nak buat?
Yang pertama, ini tanda ini sangat penting, tip yang sangat penting untuk mengharmonikan kehidupan kita. Yang pertama, alla yusaddiq an-naqil. Jangan mempercayai bahawa pembawa cerita tersebut. Kerana orang yang mengadu domba adalah orang fasik yang ditolak syahadahnya, yang ditolak saksi dia. Jadi kalau dia ni mari, kita kata awak ni fasik, aku tak boleh terima awak punya cerita. Cuma fasik di sini tanda. Fasik di sini bukan makna orang fasik, orang jahat. Tapi dia panggil fasik di dalam isu ni. Isu memindah cakap orang. In ja'akum fasiqun binaba'in. Dalam Quran kata, in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang kepada kamu orang fasik. Artinya orang mengadu domba. Jangan pula kita kata, oh pengadu domba ni orang fasik ni. Orang jahat, orang yang celaka je. Lah. Kita jangan lebih-lebih. Dalam isu mana-mana pun terlebih sukar. Jadi yang pertama sekali kita tak boleh terima, kita letak dia ni dalam kategori memindah cakap seorang yang fasik. Jadi sesama masalah, aduan dia tak boleh diterima. Yang kedua, an yanhahu an zalika wa yansahu. Menghalangnya daripada berbuat demikian dan menasihatinya. Saudara, awak sedar ke apa yang awak buat ni? Awak tahu apa yang awak buat ni? Kesan dia, tahu. Saya kata, saya nak bantu awak, tak. Awak mengadu domba sebenarnya. Awak telah menjadi batu api untuk nak memecahkan di antara saya dengan saudara saya. Lebih-lebih lagi orang yang diadu tadi, boleh jadi orang baik. Orang baik dengan kita. Cuma salah faham cakap ataupun memang mempunyai niat yang tidak baik. Yang ketiga, hendaklah dia membencinya kerana Allah. Kita benci kepada pengadu domba tadi kerana Allah, kerana dia termasuk di kalangan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini terbalik semua ni. Dia panggil cerita terbalik. Nah, kita orang yang mengadu kuatlah kita sayang. Dia ni lah teman rapat saya ni. Segala benda orang kata saya sapa selalu. Sampai tak boleh tidur kita dah. 12 malam mesej lagi. Ni berita terbaru. Kita berkata saya belum tidur lagi. Jumpa kedai kopi selalu. Ini semua ni ada kalau kita pakai ni 6 perkara ni, harmoni hidup. Yang keempat, jangan bersangka buruk terhadap saudara yang tiada bersamanya itu. Jangan. Orang kata, masuk dulu, ambil maklumat, tanya balik. Esok kita telefon balik. Assalamualaikum. Boleh jumpa sekejap? Ada tak awak kata apa-apa dengan saya? Boleh jadi dia kata sungguh. Tapi tidak seperti yang sampai kepada kita. Dia banyak nasi tambah sekarang ni. Banyak perencah kata orang, tak? Kena perencah Maggi mi pula kak, banyak masalah. Jadi jadi boleh jadi kata sungguh, tapi tidak seperti itu. Banyak kes macam ni. Pasal itulah kita jangan biarkan orang kata dan jangan biarkan wartawan yang tulis. Ini masalah wartawan tu kita kata kena spin lah, kena macam-macam, kita yang lambung kes. Jadi bila orang tulis tak betul, kita yang jadi masalah. Adab yang kelima, janganlah apa yang diceritakan itu membawanya kepada mengintip atau menyiasat. Jadi dia kata beres. Kita pergi pasang CCTV selalu kat rumah dia. Nak tahu betul ke apa yang dia buat. Jangan sampai kita jadi tajassus mengintip benda. Patut kita intip dia ni. Bila awak jumpa dia? Kita siasat yang pengadu. Awak jumpa bila? Kat mana? Jam berapa? Nanti dia kata, tadi saya jumpa dia semalam. Kat mana? Kat kedai sekian-sekian tak? Patut dia tanya, mungkin tanya kali yang kedua. Silap. Jumpa kat kena 3 kali tukar tarikh, ambak balik. Kata memang kau pun bohong sebab fakta salah. Ini kita kena guna juga bahasa lawyer ke bahasa peguam magistrat kita ni. Sebab kita nak jatuhkan hukuman ke atas pengadu, bukan orang yang diadukan itu. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, wala tajassasu, dan janganlah kamu mengintip, dalam surah Al-Hujurat. Adab yang keenam, tidak reda dengan perbuatan orang yang mengadu domba itu. Jadi kita orang mengadu pada kita jangan reda dengan perbuatan dia, kerana perbuatan tersebut dikira perbuatan yang salah mengikut Islam. Oleh itu, jangan dia memanjangkan ceritanya itu. Jangan kita sambung lagi. Tak sangka. Sampai satu malam duk main tak sangka. Kawan baik. Ngaji sekali dia taklim. Bila pula? Sudah. Kita mula cari. Sedangkan tak ada apa-apa pun. Allahu Akbar. Saya kata, dalam masa tak sampai setengah minit, kalau kita Assalamualaikum telefon, tabayun, selesai masalah.
Banyak dah sudah kes yang berlaku macam ni. Bila ditabayun, makna ditanya balik, diminta penjelasan, rupanya dia kata benda lain tapi orang salah dengar benda lain. Boleh jadi waktu dia bercakap dengan orang lain, yang kawan ni pasang telinga. Kita ulas isu lain dengan tajuk lain, tapi dia pergi potong situ, ambil tajuk ni, jadi kena dengan kawan. Itu masalah kita. Allahu Akbar. Inilah kecelaruan dunia hari ini. Duduk di mana? Duduk di kesilapan kita menerima berita. Diriwayatkan bahawa Sulaiman bin Abdul Malik, ini sultan. Sulaiman Malik ini sultan, khalifah, berkata kepada seorang laki-laki, aku mendengar bahawa kamu telah mengeji dan mencela aku. Bagus juga ni sultan ni. Patut dia hantar pengawal pergi pukul terus. Dia kata panggil mari. Siasat. Lalu lelaki itu berkata, aku tidak pernah membuat demikian, Tuan Khalifah. Saya tak ada pun. Tak cerita Tuan. Sulaiman berkata, aku telah diberi maklumat oleh seorang yang benar. Orang yang lapor dengan saya ni orang dipercayai. Kita macam tu juga kan. Lelaki itu berkata lagi, orang yang mengadu domba sekali-kali tidak akan berlaku benar. Mana ada orang mengadu domba benar? Allah Ta'ala namakan dia fasik. Lalu Sulaiman menjawab, kamu betul, pergilah kamu dengan selamat. Ini waktu khalifah mengaji, kata orang dah. Waktu khalifah tak mengaji, kenalah kawan ni ya. Jadi pasal itulah kalau tuan-tuan baca buku 1001 malam. Pernah baca tak? Baca dah? Al-Fulailatin wa Lailah. Kalau tak baca pun tengok dalam kata 1001 malam. Siapa yang jadi mangsa di situ? Sultan Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ni di antara sultan yang baik. Sampai isteri dia Zubaidah buat air wakaf di Mekah. Sampai hari ni air itu masih lagi ada. Tiba-tiba kita pergi cerita apa ni, gila ke penyanyi lah, macam-macam benda 1001 malam ni memang masalah besar. Jadi kita baca buku tu, kita persepsi kita kepada Khalifah Islam seolah-olah inilah gambaran mereka. Tengok Sulaiman bin Abdul Malik. Ni seorang khalifah. Bila dia orang ni beri kepada dia maklumat, mana boleh pakai apa ni orang mengadu. Dia kata betul, awak balik selamat. Cerita lain pula. Kata di Yahya bin Abi Kathir rahimahullahu taala. Tulis ni, kata-kata ni menarik. Post lalu dekat apa ni? Dekat Facebook tu. Yahya bin Abi Kathir kata, pengadu domba boleh melakukan suatu kerusakan dalam masa sesaat yang tidak dapat dilakukan oleh ahli sihir dalam tempoh sebulan. Betul tak betul? Ahli sihir ni kadang-kadang habis ikhtiar dia buat. Dia buat sihir jampi kot ni. Mari sihir dia mari, kita baca ayat kursi. Rebah. Dia mari kot ni, kita baca 3 kul. Rebah. Mari kot belakang, kita baca zikir petang. Tak masuk. Tapi masuk kot telinga kita melalui pengadu domba, tak masa sesaat. Dia kata, sudah. Dia celek putih mata, apa yang ada di tangan, campak saja. Basah sungguh. Sudah. Tengok. Kata-kata Yahya bin Abi Kathir sangat menarik. Dia kata, yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsidus sahir fi syahr. Pengadu domba boleh merosakkan hubungan kita dengan kawan dalam masa saat yang tidak mampu dibuat oleh ahli sihir sebulan. Kata-kata ini benar, bagi saya sangat benar. Maka kita berhati-hatilah, jangan sekali-kali menjadi pengadu domba. Bahaya ini. Ini cerita menarik, cerita yang kedua. Diceritakan bahawa seorang laki-laki telah menawarkan harga seorang hamba yang ingin dibelinya. Jadi orang ini nak jual hamba. Nak jual hamba, dia pun pergi tawar harga, minta murah lah sikit. Pemilik hamba itu berkata kepadanya, aku tidak bertanggungjawab di atas sikapnya yang suka mengadu domba dan berbohong. Saya nak jual hamba ni, saya tak tipu. Dia kerja dia masalah mulut. Dia suka bercakap bohong, dia suka mengadu domba. Jadi pemilik hamba itu berkata, lelaki itu berkata, ya, kamu bebas dari kedua-duanya. Tak apalah, tak ada masalah. Saya nak bawa dia ni, nak pergi suruh jaga kebun je. Tak ada terlibat dengan mulut-mulut. Kerja dengan tangan, dengan kaki. Contohnya, di mana dia pandang remeh kepada penyakit yang telah diberitahu oleh tuan punya hamba. Lelaki itu membeli hamba tersebut. Setelah beberapa ketika, hamba itu berkata kepadanya, tuan, mula dah ni. Isteri kamu telah berlaku curang dan dia ingin membunuhmu. Lah, isteri awak tu tak betul tu. Dia nak bunuh tuan. Mana boleh, dia kata. Isteri saya baik. Sebaliknya,
Dia kata pada isterinya pula. Dia berkata, suami kamu mahu menduakan kamu. Dia nak kahwin lain tu. Dan membeli seorang hamba perempuan. Macam mana nak buat ni? Kita orang perempuan ni kalau bunyi bak suami nak tambah bini, mengamuk selalu dah. Kalau nak tambah kereta tak apa, sokong. Apa nak buat? Kalau kamu mahu supaya aku membuatnya menjadi kasih kepadamu, lalu dia tidak berkahwin lain dan tidak membeli hamba perempuan, nak tak saya nak ajar tip? Ni saya punya patwa ni, kan? Dia ni kononnya orang hebat sangatlah. Dia kata, kamu ambil pisau, cukur. Dan cukurlah sehelai janggut di bahagian tengkuknya. Tetap kalau dia tidur malam. Pandai kan? Ambil pisau cukur, pergi potong sini. Di tengkuk ni. Jangan ambil, misal tak kena. Janggut ni. Janggut bawah sekali. Ambil janggut ni untuk dibuat azimat. Lepas ni dia tak akan kahwin lagi. Jangan buat ni muslimat ni. Nama malam ni bawa pisau je lah. Mati kita. Hamba itu pun meneruskan tipu dayanya dengan berkata kepada suami. Dia pergi jumpa suami pula. Tuan, isteri tuan nak bunuh tuan waktu tuan tidur. Kena. Lalu laki itu pun pura-pura tidur. Ya, buat tidur, tengok. Mari. Setelah itu isterinya datang bersama pisau cukur untuk mencukur selai janggut di tengkuknya. Memang bawa sungguh pisau nak ikut nasihat ni. Nasihat tuan Syekh ni. Lantas lelaki itu bangun dan merampas pisau cukur itu dan kemudiannya membunuh isterinya. Habis cerita. Berlaku tak? Kerana mulut saya kejap ya. Akibatnya, lepas dia berlaku pembunuhan, dia tak duduk diam. Dia berlari pergi beritahu kepada keluarga isteri. Dia kata, tengok, isteri, anak keluarga kamu telah dibunuh oleh suaminya. Satu kampung datang, maka akibatnya ahli keluarga isteri datang menyerang dan membunuh suaminya. Mati habislah pokok dia. Jadi kata di ibarat pepatah Melayu kata kerana apa ni? Mulut santan binasa. Jadi kerana mulut kita mati kan. Baiklah. Itu cerita yang pertama, bahaya pengadu domba. Maka kita kalau ada orang suka mengadu dengan kita, kejap-kejap duk popek-popek lagi, tak payah kawan dengan dia. Itu memang orang tak baik. Tapi realitinya sebalik, betul tak? Realitinya sebalik. Orang yang suka mengadu lah kita sayang. Dia kata, dia ni hebat ni. Sebab itulah kita tengok rusaknya beberapa orang besar-besar ni, kerana ada pengadu domba yang duduk laga-laga kan. Sekejap repot, semua benda repot. Masalahnya kadang-kadang orang kita ni, dia dengar, dia kira yang pertama repot, itu jadi. Saya banyak dah jumpa beberapa kes yang berat. Sama ada orang besar di peringkat negeri ataupun orang yang duduk dalam jawatan agama. Kalau orang pergi mengadu dia dulu, cerita orang ni tak baik, maka dia jadilah. Itu masalah besar yang kita duduk hari ni. Apabila kita tidak belajar dengan kitab kita ni, 6 perkara yang patut kita terima, kita hadapi apabila menerima berita. Baik. Al-afatul ashirah. Penyakit yang ke-10. Yang ke-10, kalam zil lisanaini yataraddadu bainal muta'adiyan. Iaitulah lidah bercabang. Orang panggil talam dua muka ataupun hipokrit. Cakap dengan kita lain, cakap di belakang lain. Ini ada ke tak ada manusia lagu ni? Kalau ada, na'udzubillah. Minta selamat. Mereka adalah orang yang sentiasa berulang alik antara dua orang yang bermusuhan. Dan membawa cerita orang yang pertama kepada seterusnya. Dan begitulah sebaliknya. Jadi kerja dia duk pelaga dua ni pulanya. Maksud hipokrit di sini ialah menceritakan kepada setiap pihak dengan apa yang disukai oleh pihak itu. Dia dipanggil macam mengampu lah dia ni. Suka ni, suka ni. Seolah-olah dia berpihak kepadanya. Dan dia berjanji akan menyokongnya atau dia memujinya ketika berdepan dengannya. Tetapi apabila berada di sisi lawannya, dia tanpa segan silu mencemuh pula pihak yang dipujinya itu. Maknanya dua-dua tu jadi hebat belaka dia tu. Duduk alik ni pun jadi, alik B pun dapat. Sebab dua-duanya dia puji belaka. Terdapat dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, inna syarran nasi zul wajhaini alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Maksud dianya, sejahat-jahat manusia ialah orang yang bersifat talam dua muka, iaitulah orang yang tampil ke pihak ini dengan satu lagak dan ke pihak itu dengan satu lagak yang lain. Maknanya dia pergi orang ni jumpa orang ni. Hadis ini sahih
Tanda itu diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana dua-dua riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang disebutkan di atas adalah berkenaan orang yang tidak terpaksa melakukan demikian. Nah, kita dah sebut tadi dalam siri yang lepas, yang disebut dengan nama perkara yang diharuskan untuk mengumpat. Dia kata mengumpat, sebenarnya bukan mengumpat, itu maslahah. Jika dia terpaksa bermuka-muka dengan membiarkan sahaja kesalahan yang dilakukan pemerintah, kerana bimbang mudarat yang lebih besar akan menimpanya, maka ia diharuskan. Dia diharuskan. Kalau terpaksa. Tapi masalah hari ini bukan terpaksa. Kita terhegih-hegih nak pergi bercakap depan pemerintah. Ini jadi masalah. Kita yang suka-suka nak pergi bercakap, nak pergi puji-puji. La, itu tidak betul. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ini Abu Darda ni sahabat. Sesungguhnya kami akan tersenyum apabila berhadapan dengan beberapa golongan manusia. Walaupun dalam hati kami melaknati mereka kerana perbuatan buruk mereka. Jadi mantakah kita nak kata Abu Darda ni munafik? Kenapa kau boleh senyum? Kita kadang-kadang kita tengok orang yang memang bermasalah. Bila dia mari bersalam kita, takkan kita nak tepih tangan dia? Holorlah tangan. Jadi masalahnya bila holor tangan, duduk sekali tepi, ambil gambar, sudahnya kutuk anak murid pula tengok. Bertoleransi pula dengan geng ni. Padahalnya kita terpaksa. Kita ni bukan orang gila. Takkan jumpa kat airport, kau jumpa kat mana, orang mari nak ambil duduk tepi kita jekah dia. Mau pergi duduk jauh. Kamu ni orang fasik, orang jahat, orang ahli bid'ah, ahli mungkar. Dia kata, ni ustaz apa lagu ni? Nah, awak ni kena bawa tanjur rambutan. Sebab tidak beradab dengan orang. Nah, itu masalah. Jadi ada kalanya kita kena terpaksa. Jadi kata di Imam Abu Darda radhiyallahu anhu kata apa? Kami senyum di hadapan beberapa golongan manusia walaupun hati kita melaknati perbuatan dia. Kita tak laknat dia. Kita tak boleh laknat muayyan. Kita dah belajar tak boleh laknat orang secara personal, secara individu tak boleh laknat, tapi kita mengatakan laknat ke atas perbuatan mungkar yang dia buat. Laknat ke atas perbuatan mungkar. Jadi kita kena belajarlah adab-adab ni. Ada setengah manusia ini dah, kalau orang tak setuju dia laknat terus ya. Tulis kat bawah tu bahasa jenis. Macam-macam kata-kata yang dahsyat. Tengok nota nombor 2. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah membuat ulasan mengenainya dalam kitab sahih, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata riwayat hadis ini disambung oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibrahim Al-Harbi, dan riwayat adalah terputus-putus. Maknanya pasal tu dia kata kata-kata ini lebih ambil kepada hadis mauquf, maknanya daripada kata-kata Abu Darda. Jadi tak usah naik ke Nabi SAW. Namun begitu, jika dia mampu untuk tidak menzahirkan persetujuannya dengan mereka, dia tidak seharusnya bersikap talam dua muka. Jadi kalau kita mampu, senyap. Tak usah kata apa, tak usah senyum apa lah. Orang holor tangan, holor je. Tapi kalau kata terpaksa, maka kita paksalah, kita kena buat. Dia kadang-kadang begitulah keadaan. Jadi kalau benda yang kita tidak dipaksa untuk bercakap tentang orang itu, tak usah bercakap. Jadi tak payahlah kita lebih-lebih melebihkan daripada keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Penyakit yang ke-11, afat al-hadiyata asyar, al-madhu, suka memuji-muji. Ini penyakit juga ni. Sebab kita ni suka dengar pujian. Tak? Kalau orang keji sekali, terangkat telinga tak? Allahu Akbar. Pasal itulah kita ni kena belajar. Orang puji, alhamdulillah, kita syukur. Kalau dia puji dengan ikhlas, kita kata ini nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Hasil kerja buat kita mendapat sambutan. Tapi kalau orang keji kita, jangan marah pada pengkeji. Kita kaji. Kenapa orang marah dengan saya? Jadi bukan semua orang marah yang kita tu betul, dia marah. Ada kalanya dia yang tak betul, kita betul. Pasal itulah kita kena tengok jenis manusia juga. Jadi kalau manusia yang marah yang kita dengan ilmunya, dengan cara beradab, dia kritik kita, maka kita terimalah bahawa di sana terdapat kesilapan dari sudut fakta, dari sudut teknikal. Mungkin kita ni ustaz, tapi cara kita menyampai orang tak suka, orang tegur kita terima. Orang tegur kita kena terima, kata, oh betul lah, saya silap. Mungkin dalam ceramah kita banyak menghentam orang, ataupun mengguna bahasa-bahasa yang kesat, yang kasar. Itu semua adab tidak diajar oleh Islam. Walaupun kita berbeza pandangan dengan mereka. Cuma sekali-sekala kadang-kadang terpaksa juga kita kan sebut benda-benda yang pelik. Contohnya semalam, saya khutbah. Jadi khutbah pula tajuk tentang hak asasi manusia, human right.
Jadi hari ini sudah ada satu kumpulan manusia nama dia LGBT. Dia nak kahwin jantan sama jantan, betina sama betina. Saya kata ini manusia apa ni? Kambing pun tak buat lagu tu. Kasar ke lagu tu? Betul, dah tak? Mana ada ke dalam sejarah ni, di zona negara ke, monyet sama monyet kahwin sama betina? Tak ada. Tapi ni manusia apa ni? Ada sekali-kali kena bagi juga sikit. Teruk sangat. Jadi benda di luar daripada konteks kemanusiaan dan fitrah. Fitrah hayawan pun tak berlaku, fitrah manusia nak buat. Ajaib. Itulah saya tegur sikit lah, kata kambing pun tak buat, kamu manusia nak buat. Baru ni kita buat satu program kembali ke pangkal jalan. Dikumpul semua poknyah-poknyah ni untuk diberi motivasi supaya dia sedar siapa dia. Jadi dalam salah satu slot tu penganjur mari jumpa saya, dia kata, "Ustaz, sesi pertama ni Ustaz tak boleh masuk lagi." Saya kata apa? Dia kata, "Ponda sangat takut dengan Abu Anas." Dia kata. Pasal saya marah selalu Ponda ni. Dia suka jadi juru make up. Kalau saya pergi tempat majlis kahwin, Ponda ada, lari dia. Sembunyi kat dapur. Tuan rumah pula mari, dia kata, "Ustaz, minta maaf lah, ini budak-budak punya pasal." Kata, "Bawa budak tu, tolong. Kenapa kamu benarkan Pondan jadi juru make up? Tak ada ke perempuan atas muka dunia ni?" Allahu Akbar. Baik, masuk ke tajuk kita. Yang ke-11, suka memuji-muji. Jadi sikap memuji-muji ini ada beberapa keburukan. Sama ada berkaitan orang yang memuji ataupun yang dipuji. Jadi dua-dua bermasalah. Orang yang kena puji, dia boleh bawa kepada riya, boleh bawa kepada dia tak sedar diri. Itu bahaya. Orang yang memuji pula, ada kalanya dia puji dengan betul, memang sungguh. Ada kalanya dia puji kerana nak membodek. Ini bahaya. Macam kita puji isteri kita lah. Kau macam mana? Kau tak puji isteri? Buat tak tahu ya tak? Tapi isteri memang kena puji. Baru dia semangat tak? Puji, awak ni lah orang terbaik dalam dunia. Walaupun suruh buat air 3 kali, tak buat-buat. Jadi, tapi kena puji juga. Kalau tak puji, dia masalah. Jadi, puji sekali-sekala. Adalah tempat-tempat yang mesti dipuji. Dan ada tempat yang kita kena realiti. Bencana yang timbul kepada orang yang memuji ialah, dengar ni, ini masalah. Bencana yang timbul kepada orang yang memuji ialah, dia mungkin bercakap apa yang belum dipastikannya. Dan tiada jalan untuk mengetahuinya dengan pasti. Jadi kita pergi buat benda, statement, pujian-pujian yang tidak sepatutnya. Maka itu salah. Contohnya, dia berkata si fulan memang seorang yang warak dan zuhud. Allahu Akbar. Macam kita hari ni lah tak? Kalau syekh tu mari kak, dia lambung tinggi. Ini tuan syekh kita, Al-Alimul Allamah, Al-Habrul Fahamah, apa nama lagi tu? Habrul Ummah, macam gelaran dia panggil. Wali. Wali kutub lah wali tu kan. Baka min bakayal awliya. Jadi, ini siapa dia orang tua tu? Kadang-kadang kita tengok dia biasa ya tak? Lepas-lepas buah lebih pada orang lain lagi bercakap. Sudah buah masuk kedai kopi, rokok tangan tak putus-putus. Tapi sudah ditabalkan sebagai wali min awliyaillah. Jadi kadang-kadang itulah pujian terlalu melampau, jangan. Kita nak puji orang baik. Kita kata orang ni insya-Allah setakat yang saya kenal orang baik. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Kami tak puji orang tak ada depan Allah Taala. Allah Taala yang Maha mengetahui. Setakat tu boleh kita kata. Setakat yang saya kenal, alhamdulillah orang ni orang baik. Itu boleh. Sebab kita kenal sungguh. Tapi jangan puji orang tak kenal. Macam hari ni tuan-tuan kalau pergi solat jenazah di kampung-kampung. Ya. Imam akan paksa kita. Apa kita nak saksi atas mayat ni? Baik. Tak baik apa RM5 tunggu kat tangga. Itu kalau setengah tempat lah kan. Kadang-kadang kita tanya, awak kata baik tu awak kenal ke dia? Tak tahulah, imam suruh kata baik-baik je lah tak? Itu mana kita puji benda yang kita tak pasti. Tak boleh lah gitu. Kalau memang orang ni orang soleh, Masya Allah dia mati, kita puji tak apa. Sebab dia mati dah. Kalau dia dengar pun dia tak akan riak. Orang mati kalau dia dengar, dia riak ke tak? Lepas kita puji dia, sengih, suka banyak. Adalah gitu. Nah, tapi kalau hak hidup ni puji, sengih tak? Kata orang macam apa ni, kerang busuk, tengangor, tak mati, tak tutup mulut. Jangan. Di antaranya bencananya ialah juga kadang-kadang pujian itu melampau sehingga sampai ke peringkat berbohong. Ini berat ni. Berbohong maknanya kita puji lebih-lebih. Begitu juga kadang-kadang dia muji orang yang sepatutnya dicela. Orang ni patut dicela, kita pergi puji. Apa jadi? Dalam sebuah hadis
diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala murka apabila orang fasik dipuji. Tengok, hadis ni kata, Inna Allah Ta'ala yaghdab iza madahal fasik, atau mudihal fasik. Allah Ta'ala murka apabila orang fasik itu dipuji. Mana orang ni orang tak baik, tapi kita puji dia pelik-pelik, maka dimurka. Hadis ni ada masalah lah. Muhaqqiq kata isnaduhu dhaif, sanad dia lemah. Al-Hasan Al-Basri. Kalau tulis Al-Hasan, tuan-tuan tambah Al-Basri kat belakang. Biasanya dia jadi istilah dah. Al-Hasan di kalangan tabi'in. Tapi kalau Al-Hasan dan Al-Husain, itu cucu Nabi dari kalangan sahabat. Kalau kalangan tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, Inna man da'a li zalim bil baqa faqad ahabba an ya'sillah. Allahu Akbar. Pandai tuan-tuan. Sesiapa yang mendoakan si zalim agar kekal berkuasa, sesungguhnya dia suka agar Allah terus diderhakai oleh orang tersebut. La ilaha illallah. Berat tak berat kita hari ni? Jangan puji pelik-pelik. Jadi pasal itulah kita duk puji. Kadang-kadang saya ni takut setengah-setengah tempat bila orang nak pergi khutbah, kata ustaz kena baca khutbah ni. Dalam khutbah yang kedua tu, Allahu Akbar. Ya Allah, berikanlah orang ni lah penjaga agama engkau. Harisul syariatika, pengawal syariat engkau. Pengawal macam mana pengawal? Tak. Laki-laki pakai rantai di tengkuk tu pengawal agama. Bini tak tutup kepala pengawal agama. Alah, ini masalah kepada kita. Kadang-kadang kita dipaksa. Dalam sebuah tuan-tuan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. La yulqi laha balan. Dia tak mikir apa benda tu besar. Apa jadi? Yarfa'hu Allahu biha darajat. Allah Taala angkat dia satu darajat yang tinggi. Contohnya kita hari ni, kita lalu tengok dua orang duk kelahi. Kita pun ya akhi, ya saudara. Kalau yang perempuan pergi tegur, ya hey, saudara, ya ukhti, jangan kelahi, tak baik ni. Allah Ta'ala murka. Kalimah wahidah yang menyebabkan dia orang ni berhenti berkelahi. Besar tak besar kelebihan? Itu kelebihan besar. Yang kita takutnya ni, yang kedua ni. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada pula seorang yang bercakap dengan satu kalimah yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, la yulqi laha balan. Dia tak fikir kepada kesan cakapan dia tadi. Kata aja. Yahwi biha fi jahannam, orang ni dicampak ke dalam neraka jahannam. Dalam hadis Bukhari, dalam riwayat lain kata, ma yatabayyanu fiha. Cakapan kita ni kita tak pasti betul tak betul, tapi cakap je. Yazillu biha fin nari, dia akan tergelincir, dicampak dalam neraka ab'ada mimma bainal masyriqi, jauh di antara timur dengan barat. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Yang saya nak sebut di sini, huraian para ulama tentang kalimah tadi. Kita hari ni kita kata kalimah. Kalimah itu maknanya satu kalimah lah. Kalimah wahidah. Kata di Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kalimah sepatah. La yulqi laha balan, mana la yata'ammaluha bi khatirihi. Kita tak mikir tentang bahaya kalimah ini. Tak berfikir tentang akibatnya. Kita duk ingat ke benda simple je. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu ingat benda tu kecil, tapi dia besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Banyak kata-kata kita ingat simple je. Tapi benda tu besar. Macam orang duk perli undang-undang Islam. Apa ni suruh Muslim pakai tudung ni buat panas je. Macam hari ni, kumpul yang berapa nama ni? Saya malah nak sebut, kesian dia orang tu. Minta Allah Ta'ala bagi hidayah dia. Nah, marah kepada undang-undang syariat. Nah, yang ni ada pula orang duk viral ke satu ulama daripada Arab, dia kata tudung ni tak ada dalam Islam. Ni, tak baca. Dia kata tudung ni bukan daripada ajaran Islam, ini ajaran Wahabi, dia kata dia. Oh, dia kata Wahabi juga kena buat tudung pun. Nak kata apa dia? Jadi tengok kata-kata. Ibnu Hajar kata, wahwa wa tahsabunahu hayyinan. Kita ingat kata-kata kita ni simple je, gurau-gurau. Wahwa indallahi azim, tapi dia besar, kesalahannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan duk main. Maka waqad fassara katsirun min ahli ilmi, ramai ulama-ulama ahli tafsir telah menafsirkan hadis ini. Hadis mana? Hadis kalimah tadi. Cakapan satu kalimah yang membawa kemurkaan Allah Ta'ala. Al-muradu bihi al-kalimatu inda sultan. Ucapan di hadapan pemimpin. Kata di Ibn Abdul Bar, la'alamu khilafan
Aku tak jumpa lagi khilaf ulama. Maksud hadis innar rajula la yatakallam bil kalimah ini, laki-laki yang berucap berkata dengan satu kalimah, ya annaha al kalimatu inda sultanil jair az-zalim liyurdiyahu. Kita pergi berucap di hadapan pemimpin yang zalim untuk mendapat keredaan dia, supaya dia sayang kita, mungkin dia bagi projek kita sikit, lantik kita jawatan besar-besar contohnya. Apa jadi? Maka itu dia panggil kalimah yang disebut di situ. Wa yuzayyinu lahu batilan. Dia kita memperhiaskan kebatilan mereka seolah-olah apa yang dia buat betul belaka. Ini dia panggil kata-kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Kata di Ibnu Battal sama juga tafsir oleh daripada ulama-ulama salaf. Ini sangat bahaya. Jadi kita balik kepada cerita kita di sini. Sambungan kepada cerita Hasan Basri tadi, siapa yang mendoakan si zalim agar kekal berkuasa, sesungguhnya dia suka agar Allah terus diderhakai oleh manusia. Berat tak berat kata-kata ini? Berat. Pasal itulah kalau kita dipaksa bercakap, kita bercakaplah sekadar yang mampu. Tapi kalau kita tidak dipaksa, tiba-tiba kita suka-suka nak pergi puji kumpulan ini, kenapa? Apa masalahnya dan apa sebabnya? Maka jadi bencana yang akan timbul kepada orang yang dipuji pula. Tadi yang memuji, ini yang dipuji. Ialah timbulnya penyakit-penyakit yang membinasakan, iaitu takabur. Tengok, semua orang puji saya. Apa yang saya buat ni betul ke? Pasal tu orang puji. Dan ujub, bangga diri. Oleh kerana itu, ketika Nabi SAW mendengar seorang laki-laki memuji lelaki lain, dia dengar kawan ni puji dia, baginda sallallahu bersabda, "Wailak qata'ta 'unuqa sahibik." Nabi kata apa? Celakalah kamu telah memotong leher sahabatmu sendiri. Jadi kalau kita puji saudara seolah kita pulah tengkok dia. Hadis ini dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur. Jadi kata di para ulama, huraian dia. Diceritakan kepada kami daripada Al-Hasan katanya. Al-Hasan tadi, Hasan Basri, ketika Sayyidina Umar duduk dikelilingi oleh orang ramai sambil tangannya memegang tali cemeti, tiba-tiba muncullah Jarud. Muncullah Al-Jarud. Datang menghadapnya. Seorang laki-laki berkata, inilah ketua kaum Rabi'ah, nama kabilah. Kata-kata itu didengar oleh Umar, orang ramai dan juga Jarud sendiri dengar. Apa jadi? Apabila Jarud menghampiri Umar, Umar lantas memukulnya dengan cemetinya. Umar ambil tongkat, paing, bagi sikit. Jarud keheranan lalu bertanya, apa kena-mengena ni? Apa dia kena dengan aku, wahai Amirul Mukminin? Kenapa pukul saya? Umar menjawab, apa kena-mengenanya aku denganmu? Tidakkah kamu dengar tadi? Kamu dengar ada orang puji kamu tadi? Jarud berkata, ya saya dengar, tapi apa salahnya? Nak tahu salah ya? Umar menjawab, sebenarnya aku bimbang. Hati kamu akan diresapi sesuatu perasaan bangga diri, lalu aku ingin menundukkannya daripadamu. Apabila manusia dipuji kerana sesuatu kebaikan, dia akan rasa senang hati dan menyangka telah mencapai maksud, lalu menjadikannya lemah untuk meneruskan amalan. Jadi betul lah. Kalau kita dengar orang puji kita, oh dia ni ahli ibadat ni, orang kuat ni. Kita pun semangat lalu. Ahli ibadat, solat sunat 12 rakaat, projek mega pun tak lepas. Ingat lagi projek mega yang kita lancar tu? Lepas tak lepas? Tak apa nak jawab ni. Tak semangat lagu ni. Lepas ke tak? InsyaAllah ada yang lepas, ada yang sekali-sekala loss nak miss. Yang miss tu jaga betul-betul biar dapat. Tiba-tiba orang puji kata, oh ini orang kuat ibadat ni, ahli ibadat ni. Orang kuat mengaji. Mengaji kebetulan dia jumpa sekali Yasir Taklim, dia puji kita hari-hari dah. Kita pergi hari tu nak jumpa ada kawan je. Apa jadi? Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qata'ta 'unuqa sahibaka, kamu telah memotong leher. Sebab dia jadi perasan. Jadi perasan diri. Jadi orang yang zalim, kalau kita puji dia, seolah-olah kita endorse apa yang dia buat. Oh betul dah saya buat ni, tak ada masalah apa-apa. Tak. Saya tak nak contoh-contohlah masalah. Kalau buat contoh orang salah faham pula kita katakan. Masa tu lagi ni bila tol naik pun kita sabar. Apa naik? Jadi kartunya tulis, dia komen. Dia kata kat Malaysia ni semuanya naik kecuali hujan je turun. Itu dia main-main dengan kita kadang-kadang. Baik. Apabila sesuatu pujian itu bebas dari penyakit-penyakit sebegini, maka ia tidaklah mengapa. Jadi kalau kita puji, tak ada kena-mengena. Jaranglah. Siapa dia tak boleh jamin orang kena puji itu selamat? Ada orang boleh jamin? Saya tak jamin.
Saya sendiri pun janganlah puji saya. Tak, kita kata Abu Anas ni masya-Allah bolehlah gitu. Cukup dah setakat tu. Kalau kata oh hebat dia ni. Semangatlah lagi saya. Kalau dia taklim bagi pukul 12 setengah pukul 1 tak berhenti lagi ni. Jangan dipuji. Cari pasar kamu ni. Jadi apabila seorang itu sesuatu pujian itu bebas dari penyakit-penyakit sebegini, maka ia tidaklah mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah memuji Sayyidina Abu Bakar, Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita nak banding dengan Nabi, nak banding dengan sahabat, janganlah. Buat bandingan orang-orang zaman sekarang ni dengan sahabat. Jadi teruk sangat. Siapalah kita nak banding dengan para sahabat yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala sebagai ahli syurga. Jangan duk banding. Kita kadang-kadang suka banding. Orang yang kita puji itu banding dengan bandingan-bandingan yang tak logik lah. Orang dengar pun takut. Orang yang dipuji mestilah berwaspada dari perasaan sombong, merasa bangga diri dari bahaya-bahaya ini, melainkan jika dia benar-benar mengenali dirinya dan berfikir bahawa jika orang lain benar-benar mengenali dirinya sebagaimana yang dia tahu dan kenal, tentu orang itu tidak akan memujinya. Kita mikir lagi tu lah. Orang yang puji saya ni memang orang tak kenal saya ni. Kalau dia kenal kita, la abassalamu alayya, nak bagi salam pun tak mahu. Dah. Siapa kita sebenarnya? Kita solat sunat pun lekat tak lekat, puasa sunat pun tak berapa nak jadi. Dah. Zikir 4 kali 5 tu puas kempen dah saya. Berapa ribu cetak dah kata. Bagi setiap kali kuliah. Tapi zikir pun tak ingat juga. Itu masalah. Jadi kalau kita tahu siapa kita sebenar, orang puji kita, kita sendirinya nak termuntah dah. Aku siapa? Macam tu buat situ. Jadi jangan buat Sayyidina Umar tadi. Umar pukul tak apalah, itu Sayyidina Umar. Kita sendiri nak pukul dah. Anak murid masuk pain sekejap. Tempat orang puji awak tadi saya pukul. Jawabnya kena penumbuk lah ustaz macam tu. Jangan main-main, bukan semua orang boleh diuji sedemikian. Ada orang Umar lain. Dia punya pandangan yang sangat hebat. Sama juga dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman ni dia panggil seorang sahabat yang mempunyai farasah. Mempunyai tilikan mata yang tidak salah. Sebab apa tuan-tuan? Tengok ni. Nabi puji Sayyidina Uthman bila dia bagi derma yang begitu banyak dalam peperangan Tabuk. Nabi kata ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Uthman tidak mudarat lagi apa dia buat selepas pada hari ini. Jadi kalau ada berlaku-berlaku apa-apa dalam pemerintahan Sayyidina Uthman, tak bolehlah kita nak buat bandingan dengan zaman kita. Jadi apa jadi? Orang yang dipuji mestilah berwaspada dari perasaan sombong, merasa bangga diri, sebab kalau orang betul-betul kenal kita, dia tak akan bersalam dengan kita. Seseorang yang soleh ketika dipuji telah berdoa, dengar ni. Ambil doa ni. Kalau orang puji kita, kita kata macam ni. Allahumma in haula'i la ya'rifuni wa anta ta'rifuni. Ya Allah, ya Tuhanku, mereka tidak mengenaliku, tetapi Engkau yang benar-benar mengenaliku. Jadi kita malu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang puji kita, kita malu dengan Tuhan. Sebab itulah saya kalau pergi nak ceramah orang mari, ustaz, minta biodata sikit. Saya kata tak payahlah. Panggil al-faqih ilallah Abu Anas. Cukup. Dia nak sebut tu saya kata malu saya. Saya malu dengan saya sendiri. Jadi jangan kita puji orang lebih-lebih. Dalam bacaan yang lain yang masyhur juga daripada beberapa orang sahabat, contoh Sayyidina Ali, Ali bila orang puji kita kata Allahumma la Allahumma ja'alni mimma khaira ma yazunnun wa la tu'akhidni bima la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah saya yang lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Dan janganlah ambil tindakan ke atas saya di atas apa yang mereka tak tahu. Sebab dia puji kita, dia ingat kita ni soleh. Dia ingat kita ni seorang yang salihah, kuat mengaji kan. Tapi kita sendiri tahu dia punya kedudukan kita setakat mana yang telah kita tahu. Penyakit yang ke-12, al-afatus tsaniyata asyar. Salah penggunaan perkataan dalam perkara yang menyentuh agama, terutama yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini masalah kita ni. Kita bercakap tentang Allah, kita bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi salah. Ada beberapa contoh di sini yang kita kena belajar. Ini termasuk dalam masalah ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Untuk menggunakan lafaz kata-kata yang tepat, hanya ulama yang fasih. Fusaha maknanya ulama yang mahir dalam bahasa Arab. Khususnya ilmu al-bayan dalam pengajian ilmu balaghah. Contohnya orang yang fasih maknanya orang yang pandai dia punya bahasa betul. Orang yang fasih sahaja yang boleh melakukannya. Sesiapa yang kurang dari segi ilmu ataupun fasahah, kurang dari segi ilmu ini, percakapannya tidak akan terselamat dari kesilapan. Namun, Allah mengampunkannya kerana kejahilannya. Jadi nasib baik juga. Allah maafkan kerana kita jahil.
Contoh di sini. Saya nak bagi contoh di sini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum ma sya'allahu wa syi'ta. Walakin liyaqul ma sya'allahu thumma syi'ta. Tengok, ada sedikit dia panggil perbezaan yang halus. Janganlah seorang kamu kata apa yang Allah kendaki dan aku kendaki. Ataupun kamu kendaki, wa syi'ta. Wa syi'ta atau awak. Tetapi katakanlah apa yang Allah kendaki kemudian yang aku kendaki ataupun yang awak kendaki. Jadi di sini hadis ini riwayat Abu Daud. Apa maksud dia? Kita ni kadang-kadang banyak bercakap. Boleh tak awak buat? Boleh. Kalau Allah kendaki dan awak setuju, dia guna perkataan dan. Itu salah. Sebab seolah-olah Allah dan macam dengan manusia ni satu level. Jadi silap. Kita kena kata dengan kehendak Allah Ta'ala dan dengan pertolongan. Kemudian. Tak boleh kata dan. Kena guna thumma, kena guna kemudian. Macam kita berlaku apa-apa tengah jalan contohnya. Kita selamat daripada dilanggar oleh orang. Kita kata Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan break ni, kereta ni makan lekat break ni, maka saya selamat. Tak dia kata Allah Ta'ala tolong dan break kereta saya ni power break, kita kata. Maka itu jadi dipanggil tasyrik, menyamakan break tu dengan Allah Ta'ala. Itu tak boleh. Jadi kita kena kata dan. Apa-apa kita dapat kelebihan, kita kata Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan saudara, saya dapat yang saya nak. Ingat perkataan, jangan guna dan, kita kena guna kemudian. Kena guna kemudian. Maka Nabi kita larang daripada menggunakan wa syi'ta. Kena kata masya Allah thumma syi'ta. Tengok alasan dia. Alasan dia ialah kata penyambung dan membawa maksud sekutu dan persamaan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Jangan kita sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Begitu juga Nabi SAW menegur khatib yang berkhutbah dengan berkata, khatib ni kata apa? Wa man ya'sillaha faqad ghawa. Wa man ya'sihima faqad ghawa. Jadi dia kata, siapa dia menderhakai kedua-duanya? Siapa dia? Allah dan Rasul. Maka sungguhnya dia telah sesat. Maka Nabi SAW bersabda, qul wa man ya'sillaha wa rasulahu. Hendaklah dia berkata siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya. Jadi tak guna dhamir huma, seolah-olah Nabi dengan Allah Ta'ala itu sama. Maka ini dalam perkataan-perkataan yang cukup, yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la yaqul ahadukum abdi wa amati. Janganlah kamu berkata abdi, hamba aku. Amati dan amahku. Amah itu hamba aku juga, hamba perempuan. Kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah. Kerana setiap kamu adalah hamba Allah dan setiap perempuan adalah amah, hamba Allah Ta'ala yang perempuan. Tetapi hendaklah dia kata gulami, hamba aku juga, makna dia wajariyati, yakni hamba perempuan aku. Jadi hadis ini dalam Bukhari dan juga Muslim. Kita agak suka sikit tak penggunaan bahasa. Lepas ni saya huraikan. Kita baca dulu sekejap. Al-Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Wa qala An-Nakhai, apabila seorang lelaki berkata kepada laki-laki lain, ya himar, hey himar, tahu himar? Donkey. Donkey. Ya khinzir. Khinzir tak boleh terjemah kan? Semua kenal belaka dia tu. Ada orang kata tak boleh terjemah khinzir, kasar. Jadi orang tanya, khinzir tu apa? Babi. Babi tu apa? Khinzir. Jadi terjemahlah senang. Babi, senang. Jadi sama juga tak? Kita ni kadang-kadang sensitif sangat. Sebab apa tak boleh kata babi? Sebab babi ni makanan orang bukan Islam. Jadi kalau kita sumpah babi, seolah-olah kita sumpah makanan kawan kita. Jadi kita kena kata ya khinzir. Jadi sumpah sama ya. Jadi apa duduk makan benda tu buat apa? Baik. Jadi orang ni pada hari kiamat dia akan ditempelak oleh Allah Ta'ala. Adakah kamu dapati bahawa aku telah menciptanya sebagai seekor keldai atau seekor babi? Mu kata kepada saudara kamu tadi, hey babi, hey hemar, anjing. Banyaklah. Bahasa orang Melayu ni, hemar tak apa-apa jadi tak?
Ini Arab ya suka guna ya himar. Tapi kalau babi dengan anjing ni, itu mazhab Melayu. Kalau dia sumpah babi lalu. Babi. Tapi anjing. Sambil-sambil anjing pun berhenti dekat kedai makanan segera, beli juga hotdog. Ini masalah. Kita bercakap tak sedar, tak khabar ke diri kata orang. Bercakap dengan benda yang kita tak tahu apa. Masa itulah kita ni tak tahu kita ni sedar ke tak sedar ni. Jadi Allah Taala akan tanya dia, bila aku jadi saudara kamu itu babi, bila aku jadi dia anjing. Allah Taala murka kepada orang ni. Jadi contoh ini dan seumpamanya termasuk dalam kategori salah guna perkataan yang tidak terhitung banyaknya. Jadi Syekh kita kata sangat banyaklah kata-kata yang menyalahi syarak. Siapa yang memerhatikan semua penyakit lidah yang kami paparkan di sini, pasti akan mengetahui bahawa dia tidak akan selamat apabila lidahnya bertutur atau bercakap. Ketika itu dia menyedari rahsia di sebalik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man samata naja. Siapa dia diam, dia selamat. Diam mana tu? Diam dalam perkara yang kita tak tahu. Tapi kalau diam dalam kebenaran, itu dipanggil syaitanun akhras. Jadi syaitan bisu pula. Jangan, bukan semua diam tu baik. Ada kalanya diam tu tak baik. Contohnya bila kita tengok orang buat kemungkaran. Orang buat benda mungkar, kita diam. Baik ke? Kalau kata, kenapa diam tu? Nabi kan suruh diam. Nabi suruh diam tu, lepas Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan au liyasmut. Kalau siapa yang beriman dengan Allah hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda baik ataupun dia diam. Maknanya kalau tak ada benda baik nak bercakap, baik kita diam. Jadi hari ni kita tengok, kalau kita bercakap benda baik, beritahu kepada orang benda yang baik, suruh dia buat benda, suruh solat, suruh tutup aurat, suruh damaikan di antara dua yang berkelahi, itu baik. Maka kita jangan diam, kena bercakap. Saya nak tambah pula hari ni, kalau kita tak tahu benda tu betul tak betul, jangan di-forwardkan. Ni kerja kita zaman dulu ni. Tak ada benda, dia hantar belakang. Lepas dia hantar panjang sekali, dia tulis kat bawah, betul tak? Dalam geruk dia tu, geng dia ya, ada dalam tu. Geruk sekolah rendah dia. Geruk kawan-kawan dia, pejabat. Siapa yang boleh keluar fatwa betul tak betul? Ini masalah kita. Jadi saya nasihatlah kepada para jemaah, supaya kita beradab dalam isu ni. Kalau kita tak tahu, tak usah duduk sebarkan. Tak usah duduk sebarkan. Kan baru ni saya dah sebutkan, orang duduk sebar bacaan untuk membela Palestin. Ingat tak? Rupanya, siapa dia suruh baca tu? Hasan Nasrullah. Siapa dia Hasan Nasrullah? Ni tanya belakang. Siapa dia Hasan Nasrullah? Pocik mana tu? Imam kampung kita. Itu bapak Syiah Lubnan. Kita duduk sebar ni. Syekh Hasan suruh cakap. Siapa dia? Saya tanya juga orang atas tu. Siapa ni Pocik Hasan ni? Dia kata, saya pun tak tahu Ustaz. Habis kau duduk sebar buat apa? Rupanya Syiah Lubnan yang mendakwa mereka nak bela Palestin. Satu bom Palestin, satu bom daripada Syiah ni tak sampai ke Israel. Dia main tarik tali je dengan pokok Yahudi. Kita duduk sebar ke benda ni. Jangan. Jadi nasihat saya ni, kalau ada apa-apa yang pelik-pelik, kita tanya ustaz-ustaz yang kita ada nombor handphone dia. Saya tak payah bagi nombor handphone dah. Orang duk sebar hari-hari dah sebar. Siapa nak tanya soalan ni nombor telefon. Kebetulan nombor saya abjadnya AB, duk atas sekali ya kena. Jadi saya jadi mangsa di antara terawalnya. Kadang-kadang pukul 2 malam dia mesej. Halo, ya. Ni siapa ni? Kata awak nak cakap siapa? Dia bertanya, ni ustaz ke? Kata ya. Betul dah nombor ni. Kata apa benda ni? Saya nak save nombor ya, nak tahu betul tak betul. Pukul 12 malam nak save nombor. Apa ceritalah kamu ya? Banyak kerja semua. Falyakul khairan ala. Tak usah duduk kacau dah. Kalau ada betul-betul ada masalah, cuba telefon. Jadi kita pun simpan nombor ustaz ni. Contohnya kita ada 10 ustaz yang kita percayai dah. Hantar dengan dia, ustaz, tolong komen ni betul tak betul. Jadi kalau ustaz dalam 10 tokan tak jawab semua. Kalau yang 9 sibuk, ada seorang yang tak jawab, cukup dah tu. Jangan pula kata ustaz sembunyi ilmu. Ni ada saya kena marah. Dia hantar 3 kali dah saya ingat. Saya tak sempat nak buka. Panjang sangat. Bila saya nak masa nak baca semua tu, dia pun tulis surat pendek. Hanya pendek tu saya baca. Dia kata, ustaz apa ni sembunyi ilmu? Saya pun tak nak jawab. Kata, awak pun ada apa tanya aku SMS? Marilah jumpa nak tanya ilmu tak? Balas orang lagi ni, pas kita tak betul. Baik. Maka huraian dia, huraian kepada kata-kata ini. Ada benda yang kadang-kadang kita kata benda yang tak sepatut. Contohnya bila kita bertemu dengan 2 orang sahabat. Kita jumpa kawan kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
boleh jadi Tuhan takdir kita jumpa hari ni. Boleh jadi Tuhan takdir kita jumpa hari ni. Kau pernah kata dah lagu ni? Belum pernah lagi. Tak ingat, buat lupa. Di mana kesalah boleh jadi tadi? Kenapa salah? Dah jumpa dah, apa boleh jadinya? Hapuskan kalimah boleh. Kalau kata boleh jadi, maknanya kita tak sure. Siapa dia yang beri kita bertemu hari ni? Tuhan ke siapa? Jangan. Jadi kalau dah jumpa, kita tak, alhamdulillah, Allah pertemukan kita hari ni. Allah takdirkan kita bertemu di dalam majlis ilmu, di masjid, di tempat yang baik. Cantik. Itu banyaklah kata-kata kita. Ni musim hujan ni. Banyak orang dia pergi tanya bomoh. Dia kata, saya nak buat majlis kahwin anak ke adik ke pada tarikh sekian-sekian. Okey tak okey? Bomoh pun ambil air tengok, berasak tengok. Hai, panas hari ni boleh. Beres. Boleh buat kenduri. Jadi bila mari hari kenduri, tak hujan sungguh. Ni saya dengan sendiri. Oh, dia kata hebat bomoh ni. Tahu tak hujan hari ni. Bomoh boleh tahu hujan tak hujan? La ya'lamul ghaib. Saat Allah tak ada siapa tahu bila hujan turun, bila ni. Ini kata-kata boleh mengundang menyalahi lafaz-lafaz yang dilarang. Lafaz-lafaz yang dilarang. Jadi janganlah kita banyaklah dalam cakapan kita ni. Sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Cari buku ni, tajuk dia Al-Manahi Mu'jam Al-Manahi Lafziyah. Dia panggil buku tentang lafaz-lafaz yang dilarang dalam syarak. Yang dilarang oleh syarak. Jadi patut kita ambil benda tu. Benda ni yang tak boleh kata macam ni, benda yang tak boleh kata, tak patut diucap. Sebab kita nampak kecil. Tapi dia besar. Dia punya kesalahannya besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kita ingat benda tu simple, tapi kesalahannya di sisi Allah Taala berat. Maka jangan kata. Jadi banyaklah kata-kata. Cuba buat contoh lagi. Contoh lain. Kita nak cuba cari salah tak salah. Boleh buat contoh? Silakan. Semoga banyak apa kita dengar orang ni sekali tiba-tiba dia datang dia panjang umur kamu. Itu doa. Ya, bukan dia macam seolah-olah umur kamu panjang. Macam kalau kita tiba-tiba kita nak cakap tak, tiba-tiba kawan tu muncul di sini. Kita kata alhamdulillah panjang umur kamu. Mana tak mati lagi lah kamu tu. Itu betul boleh ditakwil itu. Itu dapat lagi tu tak jadi salah. Ataupun bila orang masuk, Allah panjang umur insya-Allah. Jadi kita seolah kita doakan dia supaya panjang umur. Jadi itu tidak ada mahzur. Lain? Cuba contoh. Kita belajar biar ada contoh. Contoh kehidupan hari ni. Apa lagi kita? Bertuah budak ni. Itu doa. Kita kata tidak jadi masalah. Pasal bila kita dapat bertuah tak bertuah? Itu bertuah. Jadi itu tak ada masalah. Tanda kita syukur. Kita kata alhamdulillah bertuah saya hari ni dapat benda ni. Dapat jumpa kawan ke, dapat belajar ke. Itu insya-Allah itu tidak masuk dalam mahzur. Lagi? Nak cari lafaz. Kenduri kahwin tu. Apa salahnya kita buat pelamin ni semua kahwin sekali saja. Kalau benda yang menyentuh tentang syariat, apa salahnya? Itu tak boleh lah. Macam tadi tak? Apa salahnya Nabi tak buat pun? Kan? Jadi kita tak boleh kata apa salahnya. Kita kena kata di mana kesandaran yang kita boleh buat. Pasal ada benda yang menyentuh tentang adat, ada yang menyentuh tentang syariat. Kalau benda yang menyentuh tentang adat istiadat, kita kata apa salahnya saya nak buat kereta tayar 5. Engkau lantaklah buatlah tayar 5. Kalau ada orang nak beli tak? Tak ada masalah. Saya nak sekarang ni tayar mahal, kita tukar daripada tayar 4 jadi 3 je tayar. Boleh tak boleh? Itu kehidupan dunia, yang penting dia selamat perjalanan, tak jadi masalah. Tapi dalam perkara ibadat, apa salahnya, itu kena dibincangkan. Sebab bukan benda yang kita boleh cerempuh masuk dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu. Itu beberapa contoh yang kita kena buat. Biasa tadilah, nasib baiklah saya jumpa. Kalau nasib baiklah saya jumpa awak, kalau tidak saya binasa. Itu tak boleh. Sebab yang memberi mudarat ni bukan orang ni. Cuma kita kata alhamdulillah saya jumpa dengan awak, kalau kemudian kalau tak jumpa, boleh jadi ada masalah. Contohnya. Jadi kena berlapik lah. Cakapan kita biar berlapik. Jangan kita terlalu over confident sangat. Kerana kita tidak tahu. Ada seorang ni, dia nasihat kepada orang. Awak dia maksiat. Berhenti maksiat. Kawan dia tak irau. Bila tak irau, dia marah, dia sumpah. Wallahi, la yaghfirullahu lak. Dia kata, demi Allah, Allah tak ampunkan awak. Nak marah sangat kita ni. Dia 10 kali nasihat, dia nak marah. Allah kata, man yata'ala alayya. Siapa dia meninggi diri ke atasku.
aku maafkan orang tu, aku masukkan neraka orang ni. Sebab dia bersumpah, dia kata Allah Ta'ala tidak ampun orang tu. Jangan. Kalau kita duduk atas hidayah, kita nasihat kepada kawan kita, ke adik-beradik kita, keluarga kita, tak mau ikut, kita doakan mereka kebaikan. Jangan sumpah dia. Dia kata, geng-geng awak ni tak ada harapan, ila jahannam wa bi'sal masir. Jangan. Siapa dia boleh cok mohon kita, ila jahannam wa bi'sal masir? Siapa orang ni? Ini ada ni. Penceramah-penceramah hari ni naik duduk ambil, ni geng-geng confirm neraka punya. Jangan. Siapa dia boleh confirm neraka? Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dia maafkan siapa dia nak, dia azab siapa yang fabi adlihi, dengan keadilan dia. Jadi tak boleh kita nak bercakap tak tu pasal. Saya dengar sedikit ada tok syekh besar mati. Ada bawa arak ni celupa mulut. Dia kata, "Mat." Dia tak kata mati, dia kata halaka fulan ila jahannam wa bi'sal masir. Maknanya binasa dah orang tu. Orang ni confirm neraka jahanam. Saya kata, "La. Kenapa kamu berani sangat?" Kita tidak tahu macam mana keadaan dia yang sebenar. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ataupun kita confirm orang ni ahli syurga. Oh, ini asyhid fulan, orang ni ahli syurga. Tak boleh kita kata. Kita nak jazam dia. Walaupun kita nampak tanda-tanda dia, kita kata insya-Allah orang ni mati dalam keadaan baik, Allah Ta'ala beri dia syurga, husnul khatimah, ahlul jannah. Kita mengharapkan, itu boleh. Tapi nak jazam orang ni, jangan. Jadi banyak kata-kata kita ni bermasalah apabila kita over sangat dengan masalah-masalah begini. Ya. Kalau dalam grup, contohnya ada orang yang sampaikan mungkin hadis ke apa, perkataan-perkataan yang kita tak tahu asal dia. Ya. Lepas tu bila kita tegur, ada beberapa yang menegur, dijawab balik, perlu berlapang dada atau lain. Oh, ini sedap juga ni. Bila orang masuk dalam grup kita ni, perkara benda yang kita tak nampak kan, hadis ke apa benda, kita tegur, dia kata kita kena berlapang dada. Kita nak berlapang dada ni dengan ilmu. Tapi kalau bawa berita yang karut, tiba-tiba suruh berlapang dada, nak lapang apa? Jadi berlapang dada, ya ulama mengatakan ikhtilaf umat itu baik, itu dalam ikhtilaf dengan ilmu. Bukan ikhtilaf dengan kerah kepala. Jadi bila orang tegur, awak ambil mana hadis ni? Dia pun tak tahu. Hadis ni sahih ke tidak? Tak ada riwayat apa. Hadis ni telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa yang rawi dia? Siapa yang keluarkan hadis ni? Tak ada kitab. Maka kita awal-awal kita tak payah duduk sebarkan. Banyaklah saya dah baca kan. Hari ni kita sudah ada laman khas tentang semak hadis. Dah share belakang dah. Dah masuk dah. Dia marah pula. Baru ni saya share web untuk terjemahan hadis. Dia kata semua hadis ni sahih ke? Saya tak kata semua hadis sahih, saya kata ini untuk nak ambil terjemahannya. Lepas tu kalau nak tahu sahih atau sahih, pergi mengaji ya. Mana ada ilmu dengan kun payakun? Ada ilmu kun payakun. Dengan website tu boleh sahihkan itu ada masalah kita. Maka kita nak ambil benda semuanya, oleh kerana zaman orang panggil zaman Facebook hari ni, ngaji pun nak suruh boleh lalu. Tak boleh. Jadi siapa dia diam dia selamat, kerana semua penyakit ini adalah perkara yang membinasakan orang yang bercakap. Oleh itu sekiranya dia mendiamkan diri, dia pasti akan terselamat dari bencana tersebut. Jadi kalau benda kita tak pasti, jangan kita buat. Tengok sebagaimana dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi tadi, satu kalimah yang kita ucap boleh membawa kita ke neraka jahanam sebab kita tak tahu kalimah itu betul ataupun tidak betul. Ya. Lafaz yang macam ni boleh digunakan tak? Sila. Selalunya bila sakaratul maut kan, bila orang sudah meninggal, ahli keluarga tu dekat selalu kata macam senang dia pergi, mudah saja. Macam keadaan tu macam yang kita faham pada Rasulullah sendiri menghadapi sakaratul maut tu agak payah Ya. Tapi cerita tu dibuat macam umpamanya Dah confirm orang itu mati baik. Itu itu bahasa dia panggil tafaul. Tafaul maknanya kita mengharapkan. Bila kita tengok orang ni mati senang, ya, senyum muka dia, kita kata insya-Allah mati dia mudah-mudahan Allah Taala letakkan dia dalam husnul khatimah, dalam orang baik. Itu tidak menjadi masalah. Sebab kita tidak confirm. Kita tak kata orang ni mati mudah, ni mati senang ni, confirm. Macam ada satu kes. 2 orang ni ada masalah. Yang ustaz ni mati hari Ahad, yang seorang lagi tu mati hari Jumaat. Jadi pengikut-pengikut ni confirm. Dia kata tengok ni, Syekh dia mati malam Jumaat, mana hak dia tu betul. Yang seorang lagi tuan guru ni mati hari Ahad, maka ni tak betul. Ini karut lah punya lagu tu. Siapa dia mati hari apa? Nabi Allah Taala tak matikan dia hari Jumaat. Kalau confirm mati hari Jumaat tu hari yang baik, itu tak boleh. Kita banyak masalah ni.
Semalam ada orang tanya soalan. Dia pergi belajar kitab Syama'il. Cantik. Lepas belajar dia kata dia salam, dia panggil salam musalsal ni. Cuma dia kata dia dengar orang katalah. Kata kalau betul awak cakap saya nak nama tempat tu. Tapi dia pun tak confirm juga. Cuma dia kata bila kita salam dengan orang ni salam dengan guru dia salam dengan Nabi, boleh jadi tangan ni tak kena sentuh api neraka. Saya pun hulur tangan nak salah lalu dengan dia. Sebab saya pun tak nak neraka. Kita duk minta hari-hari minta jauh daripada neraka dah. Jadi macam benda macam ni kadang-kadang menggula-gulakan masyarakat. Jadi lepas pada habis kitab ni awak jangan ponteng. Kita akan salam, jadi salam ni sampai ke Nabi SAW. Jadi benda-benda macam ni jangan dibuat main-main. Ada benda dalam ilmu-ilmu kita ni yang tak boleh dipermain-mainkan kerana dia menimbulkan masalah yang besar kepada masyarakat. Sabda Nabi SAW yang bermaksud hampir-hampirlah manusia bertanya. Ada bab yang terakhir, maaf. Bab yang terakhir, faslun la tas'al an sifatillahi azza wa jalla. Faslun, fasal tidak boleh bertanya tentang sifat Allah azza wa jalla. Ini nasihat cantik ni. Wa min afatil awam su'aluhum an sifatillahi azza wa jalla wa kalami. Antara penyakit yang berlaku di kalangan orang awam, siapa dia orang awam ni? Masyarakat yang tidak mempunyai ilmu dan tiada kemampuan untuk mencari dalil dan bukti. Ialah sering bertanya dan menyoal tentang sifat dan kalam Allah Ta'ala. Ini masalah kita ni. Ketahuilah bahawa syaitan membayangkan kepada orang awam bahawa jika kamu membicarakan perkara ini, kamu akan tergolong di kalangan ulama dan orang yang punya kelebihan. Kalau kamu boleh cakap tentang sifat Allah, mana kamu orang hebat. Nak kata apa? Syaitan berterusan menggodanya sehingga dia menuturkan kata-kata yang membawa kepada kekufuran sedangkan dia tidak menyedarinya. Jangan hidup main lagu ni. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, yushikun nas an yas'alu hatta yaqulu hadza Allah khalaqal khalq faman khalaqallah. Hampir-hampirlah manusia bertanya sehingga mereka berkata, Allah yang menciptakan makhluk. Jadi dia tanya, ini syaitan mari ajar kita. Siapa dia buatmu? Allah. Siapa dia buat ayahmu? Allah. Siapa dia buat ni? Semuanya Allah belaka. Akhir sekali dia tanya apa? Tetapi siapakah pula yang menciptakan Allah? Jadi bila mari sini, dia panggil ini cara syaitan nak attack kita. Siapa buatmu, buat bumi, buat langit. Akhirlah sekali, dia kata dah Allah cipta belaka. Siapa cipta Allah? Nabi SAW berkata, bila sampai di sini, falyata'awwaz, naklah kita cepat-cepat auzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab syaitan dah attack kita. Syaitan dah masuk. Jadi syaitan manusia hari ini daripada pendakwah-pendakwah, sama ada Kristian ataupun lain-lain agama, ini cara dia masuk. Dia mari cara dia attack kita macam tu. Awak ni kata Nabi begini-gini. Nabi awak benar, kan? Dia kata kalau benar, kenapa umat Islam berpecah? Tengok orang agama lain tak berpecah pun. Satu Tok Cha, satu ni buat kamu ni macam-macam mazhab ada ni. Mazhab Islam yang 4. Mazhab dalam akidah pula ada Asy'ari, Maturidi, Salafi, Wahabi. Apa benda ada berlaku ni? Apa benda? Pecah pula habis dah kita. Macam mana nak buat? Ini cara dia nak attack. Jadi kita pun ni, betul juga ni. Betul juga. Akhir sekali terperangkap dengan. Dia tak tahu mazhab dia tu mazhab Tuhan pun ada anak. Kita nak kata apa? Ini cara permainan. Dia akan attack kita sikit demi sikit, nak menimbulkan keraguan. Bila kita ragu, kita pun duk mikir, betul ke Allah Ta'ala ni? Macam orang duk tanya, betul ke ada Tuhan ni? Kalau Tuhan ada, Tuhan redha kepada agama Islam, kenapa umat Islam ditindas? Kenapa umat Islam? Patutnya orang yang bukan Islam merempak atas dunia ni. Orang Islam ni hebat belaka dah. Tak ada dah naik taksi-taksi ni. BMW mesti belaka orang Islam. Yang orang bukan Islam tu duk main kancil, duk main dengan motosikal, basikal. Ini terbalik kita ni hari ni. Sedap juga tu. Ini dipanggil syubhat. Yang mana syubhat? Keraguan yang dia masuk dalam kepala kita dimain oleh syaitan. Maka Nabi kata, bila sampai kepada peringkat, dia tanya, man khalaqallah, siapa dia pula yang mencipta Allah? Hendaklah kita cepat-cepat kita kata, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ini permainan syaitan. Dia sebab dia mari. Maka, pertanyaan orang awam berkenaan ilmu yang rumit sebegini, merupakan penyakit yang paling besar. Mencari makna sifat-sifat Allah pula akan membawa lebih banyak kerosakan daripada kebaikan. Untuk orang biasa, orang awam lah. Tapi kalau para ulama, dia cerita. Pasal itulah hari ni kita tengok kadang-kadang, bila belajar hadis jariah, Ainallah,
Jariyah pun kata qala fis sama. Kita balik balas orang kampung kita, Tuhan kat mana? Siapa kata tak kata fis sama, orang ni tak betul, orang ni sesat. Tak. Ada lagi perbincangan yang panjang. Karena itulah ilmu akidah tentang sifat Allah Taala ini perlu kepada belajar. Perlu pada belajar. Jangan suka-suka kita boleh hadis jariyah tu kak, habis kampung sesat. Jangan main. Ini masalah rumit, masalah yang perlu diteliti. Ataupun ada orang sebaliknya pula. Siapa dia baca ayat Quran, secara zahirnya kafir. Contohnya Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Kita kata Allah Ta'ala tak turun ayat Quran ni untuk jadi kafir. Orang percaya dengan Quran. Kerana itulah dua-duanya salah. Jadi dalam masalah ini kita perlu belajar apa makna Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Dan orang yang kata pula yang mari pula sebut benda-benda macam tadi, maka semuanya perlu kepada ilmu perbincangan supaya kita tidak terperangkap dengan benda ni. Orang awam jangan duk masuk campur dalam masalah-masalah yang rumit. Tengok, mencari makna sifat-sifat Allah pula akan bawa lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Mereka sebenarnya hanya wajib menerima dan mempercayai saja. Kita kata Allah Ta'ala ini sifat dia. Ayat Quran kata sedemikian. Kita percaya. Sesat dah tu. Ya. Dia tak salah kawan lain, tapi dia ikat dan pegang ikat dulu macam langsung di atas. Dan kita sebut sebagaimana yang disebut oleh para ulama salaf, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Macam mana cara, Allah Taala yang tahu. Jadi kita kena setakat tu je. Tak payah duk cari lebih-lebih kerana luar daripada kemampuan kita. Ya. Lebih baik jika orang awam beriman sepenuhnya dengan apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, hak Nabi sebut itu kita kata lagu tu. Sebab itulah saya, waktu itu kita belajar dalam kitab pondok dia panggil. Kitab pondok ni, kita jauhilah. Ulama-ulama kita menyebut dua pandangan. Dalam ayat ini, ulama salah menafsirkan istiwa itu macam itulah. Sebagaimana kata Imam Malik. Istiwa maklum. Caranya tidak diketahui. Imannya wajib. Dan ulama khalaf pula menakwilkan istiwa dengan makna istaula contoh. Dia bawa dua-dua. Cuma kemudian akhir-akhir ni mari satu kumpulan lain pula duduk attack benda ni, membesar-besarkan benda ni sampai mereka jadi kafir habis pula dia orang. Itu dia panggil tidak harmoni kita apabila kita nak jadikan satu benda yang telah dibahaskan oleh para ulama salafan wa khalafan. Dua-duanya telah bahas benda-benda macam ni. Jadi patut kita damaikan masyarakat. Ada dua tafsiran di sini. Ulama salafnya tafsir macam ni. Ulama khalafnya tafsir macam ni. Tapi yang lebih baiknya kita kata tafsiran ulama salaf. Tengok dalam kitab kita ni disimpul je kata. Apa yang ada dalam Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu kita beriman. Tanpa perlu kepada perbahasan panjang, di samping menumpukan perhatian melaksanakan ibadat. Tuan-tuan duduk di Malaysia ni, saya rasa majoriti kita ni tahu belaka sifat 20. Tahu tak tahu? Kau tahu sebut ya 20? Tahu sebut. Kalau nak suruh satu-satu agak-agak ramai lagi tak lepas dah. Kena balik ke pasti semula kita. Balik ke kelas kafar balik. Ke 20 ini tak banyak. Yang ada sifat yang satu-satu. Contohnya kita kata Allah Ta'ala sifat dia sama mendengar. Allah Ta'ala sifat basar melihat. Allah Ta'ala sifat alim mengetahui. Baik. Waktu kita nak mengumpat orang, di mana sifat Allah Ta'ala tadi? Terlupa kita Allah Ta'ala maha mendengar. Ada orang tak? Ada orang. Tak ada, kita dua je. Popek cakap. Jadi Allah Ta'ala yang mendengar tu terlupa kita. Ini pasal tu kita lebih banyak perbahasan dalam bab sifat, tidak banyak menghayati sifat Allah Ta'ala. Kalau kita menghayati, kita banyak benda agensi kerajaan itu dihapuskan. SPRM sudah dipencinkan. Pengawal security sudah tidak ada. Sebab nak mencuri. Saya baru ni cakap dengan orang SPRM. Ini cerita dia. Saya tanya dia, Datuk, Tuan, ada tak ada rasuah di Malaysia ni? Nak tanya pula sini. Rasuah ada di Malaysia? Mana ada? Tak ada rasuah di Malaysia. Ada? Tak ada rasuah. Dia ada duit kopi, ada tip, ada duit minyak. Ya. Tak ada rasuah, tak ada. Mana ada lepas kita dapat projek, kita bawa 5,000, cek. Tuan, oleh kerana Tuan telah bantu saya, lillahi ta'ala saya bagi rasuah 5,000. Ada ke bagi? Terbalik meja kita kalau kena hak ni tak. Gila kau CCTV ke atas kau cakap macam ni. Tak ada. Tapi kalau bagi ini sumbangan. Derma. Contohnya tak. Tenang hati kita. Allah sumbangan orang bagi. Alhamdulillah. Saya ingat memang nak cari duit je, nak pergi umrah. Dengan duit rasuah tu bahaya pergi umrah pun ni. Dengan ada cerita beli jam besar kat Mekah. Tak dengar lagi.
Dia beli jam banyak buah lah, banyak biji. Jadi kawan kata, nak buat apa jam ni? Nak balik bagi ke pegawai-pegawai yang ada terlibat lah. Saya tak nak sebut nama agensi. Allah, jadi pergi beli jam di Mekah untuk balik hadiah. Bukan rasuah lah, hadiah di Malaysia. Jadi saya sebut dengan kawan kata, kau bagi tahu dengan dia, kalau nak munajat, nak mustajab lagi, bawa jam tawah sekali. Kita balik bagi rasuah jam tawah. Ni, macam mana tak lulus punya projek? Lagi hebat. Ni masalah. Balik pada cerita kita. Kita hari ni, secara realiti, banyak belajar, banyak membahaskan dalam masalah sifat Allah Ta'ala, tapi tidak banyak menghayati. Itu jadi problem. Punca segala kerusakan, segala ketirisan, segala kebocoran dalam dunia hari ini, sebab apa? Sebab bila kita tidak menghayati sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita banyak bahas. Saya belajar kitab-kitab Jawi panjang. Kadang-kadang dia punya ta'aluk, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Itu perbahasan ilmu kalam. Kalau kita mengajar ke orang tua di kampung, tak tahu apa dia. Saya 3 kali khatam mengajar sifat 20. 3 kali khatam. Lepas tu tanya Pak Cik, dia kata tak tahu ke apa. Kata nak macam mana orang tua nak so faham. Saya pun ambil kitab Muqaddimah Aqidah Muslimin yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Hafizahullah Ta'ala, saya baca. Habis 20 siri, Pak Cik. Ni dia kata. Bahasa Kelantan tu tu. Mana faham lah. Kena belajar kat orang sini pun Kelantan ni. Sikit-sikit dah. Bahasa antarabangsa dah Kelantan ni. Jangan ada main-main dah. Kita naik taraf kan, upgrade kan dia. Jadi bukan salah. Bagi sayanya pendekatan ilmu kalam itu satu pendekatan metodologi pengajian. Macam kita belajar ilmu falak, ilmu itu belajar, tidak jadi masalah. Tapi kalau nak jadi best kepada dia yang menyebabkan masyarakat kita belajar tidak memahami yang sebenarnya, kalau kita ajar orang tua ni qul huwallahu ahad, dia sudah faham. Ingat dekat dulu saya cerita belajar sampai tak faham tu. Kau terlupa dah cerita tu. Lupa dah. Mudah lupa kok kita ni. Saya jumpa dengan satu orang dekat airport. Dia kata, Ustaz, kena ada haji tu, serban. Saya kata, saya tak apa cam. Oh, dia kata ini pakar tasawuf. Pakar tasawuf. Oh, saya kata silap awak tadi. Patut bagi tahu awak, saya nak salam dengan dia je, nak ambil berkat. Dia kata dia mengajar ilmu tasawuf sampai murid tak faham. Saya kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pula orang lain belajar nak faham, baru nak amal. Kita belajar sampai tak faham. Oh, kata patutlah awak. Apa benda yang Tok Syekh cakap jadi berlaku ni sebab belajar sampai tak faham. Saya kata kalau awak pergi ngaji hadis 40, faham tak? Dia tak faham. Hadis Riyadhus Shalihin boleh faham. Mengaji dengan Tok Syekh ni sampai tak faham. Jadi orang rupanya saya pun nak mengajar lepas ni siapa orang tak faham. Barulah naik taraf darjah kita, makam tinggi sikit darjah dah. Ini dalam kitab ini kata la tas'al, jangan duk bincang benda-benda yang masyarakat awam tidak faham, sebab bila kita bagi tak faham dia pun jadi seronok. Dengar dekat cerita orang tak solat baru ni. Kau terlupa dah cerita. Terlupa ni buat ni. Tak apa, saya ulang sekali lagi. Lepas ni tak nak ulang dah. Ada orang telefon saya, dia kata, Ustaz, saya nak bagi tahu pada Ustaz, dulu saya solat, sekarang tak solat. Saya kata, kenapa terbalik pulaknya? Orang masa muda tak solat, macam orang lain tu kan. Dia tua-tua ni dah insaf solat. Dia tua tak solat. Saya kata sebab, dia kata saya baru jumpa tuan guru yang mursyid. Oh, kata hebat-hebat. Oh, mursyid pula. Bukan mursyid NGO, jangan salah faham pula. Itu kena dengan saya tu. Jadi dia kata, guru dia kata, siapa dia belum kenal diri, maka dia tidak kenal Allah. Bila dia tak kenal Allah, maka dia tak boleh solat. Saya kata, oh hebat juga guru awak. Dia berdasarkan kepada hadis palsu tu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Saya pun nak test dia, betul ke dia ni tak kenal diri? Saya tanya, awak duduk kat mana? Dia sebut negeri. Nama, sebut. Bini, sebut. Berapa orang? 1. Anak, berapa orang? Dia sebut. 3, tak ingat saya. Akhir, semua saya tanya, dia sebut. Kata awak kenal diri tu. Macam mana boleh tak solat? Tapi belum kenal Tuhan. Kata bila nak kenal? Guru dia kata, saya sekarang ni baru belajar huruf ba baru. Huruf hijaiyah ada berapa? Mati dulu lah. Nak sampai kata bila nak sampai ke ya? Dah setahun dah tak solat ni, duk main huruf ba baru. Alif ba. Ini dia panggil semua ni bahasa-bahasa yang diguna oleh ajaran sesat nak perangkap kita. Biasa dia mari tanya, awak solat Zuhur, solat berapa rakaat? 4. Kenapa 4? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 3? Kita pun pening, kenapa? Akhir kali, minggu depan belajar lagi untuk guru. Tok guru, kenapa 4 rakaat Zuhur? Nanti dulu. Awak baru alif. Nanti naik ba baru bagi tahu. Duk tunggu alif ba ni, akhir kali mati tak solat.
Ini semua ni permainan-permainan syaitan melalui ajaran sesat. Dia guna apa? Tuan-tuan beli satu buku yang ditulis oleh sahabat saya, Ustaz Aizam. Nama dia Permasalahan Isu Akidah Umat Islam di Malaysia. Salah satu daripada ajaran dipanggil ajaran Tajalli. Tajalli ini saya tak nak sebut nama, kenal orang belakang. Dia punya ajaran dia ikut huruf. Bismillah. Sin, mim. Tu apa? Sin tu apa? Mim tu apa? Kalau nak tahu mari bisik dengan saya depan ni. Saya malah cerita sekarang ni. Malu dengan orang perempuan ni. Lucah punya pengajian bismillah tu dengan tafsir dengan bahasa lucah. Bahasa dalam kain kata orang. Subhanallah. Memang dia perangkap kita. Tengok. Betul-betul cara syaitan ajar tadi. Mari tanya. Akhir kali, siapa jadi Tuhan? Ni pun, mari tanya. Awak solat, berapa rakaat? Dia tak jawab pun. Dia pun tak ada jawapan tu. Dia tak ada jawapan. Dia mari tanya kita sekali. Satu kes ni, reality. Dia tanya, Allah Ta'ala ni ada nama 99. Ya. Yang ke-100-nya apa? Dalam hadis 99, mu nak cari 100 buat apa pula? Oh, dia kata tak pandai lagi. Belum pandai lagi. Jadi kawan kita tu pun cerdik juga. Yang ke-100 tu, itulah dia. Betul dia kata. Bila tanya dia betul, dia pun tak tahu kak. Yang pentingnya, dengan orang lagu ni, kita kena jawab juga apa-apa yang ada. Jawab je. Paling tak. Jadi biar ada jawapan. Itulah dia. Apa dia? Allah lah. Jadi kata, kalau kita cerdik, tadi sebut dia awal tadi, yang pertama tadi, Allah, alladzi la ilaha illahu. Lepas tu, dia pula. Jadi, dia nak main psikologi belik-belik. Kena belajar tuan-tuan. Ajaran ilmu sesat ni tak? Nanti saya cerita sikit. Banyak lagi. Baca dalam buku Ustaz Aizam tu, apa ni dia panggil, Isu Akidah Umat Islam di Malaysia. Tebal gini. Jakim keluar buku tu. Banyak dalam tu buku-buku ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Ustaz Aizam di antara mangsa yang dituduh macam-macam oleh kumpulan yang menamakan diri mereka pejuang ahli sunnah. Kesian dia. Allah Ta'ala yahfazu. Allah Ta'ala jaga dia. Baiklah, kita habiskan tajuk kita ni. Lebih baik jika orang awam beriman sepenuhnya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu kepada perbahasan, di samping menumpukan perhatian melaksanakan ibadat dan menumpukan penghayatan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini kerana kesibukan mereka untuk mengkaji segala rahsia ilmu tersebut adalah ibarat haiwan-haiwan yang melata secara bebas mencari rahsia-rahsia kerajaan Allah Ta'ala. Jadi haiwan dia tak mikir apa dia tengok rumput dia makan, dia tak tanya kenapa Tuhan jadi rumput. Jadi kita pun kadang-kadang jangan duk tanya benda yang di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Pasal itulah tuan-tuan selalu dengar berapa lama ulama-ulama besar kita ni, di saat akhir dia kata, aku nak balik semula kepada akidah orang awam. Ilmu mantik, falsafah yang aku masuk ni semuanya menenggelamkan aku dalam lautan yang aku tak tahu di mana tepi. Itu kata-kata ulama besar dalam bidang ilmu al-kalam sebab terlalu jauh pergi sana sini. Pasal itulah zaman Nabi SAW, Nabi kita simple je ajar. Baca Qul Huwallahu Ahad, itulah Allah Ta'ala. Jadi dia tak fikir panjang. Badui pun tak tanya, lagu mana sifat Allah? Jadi pasal itulah masyhur kata-kata Badui, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Tai unta tu menunjukkan ada unta. Tengok makhluk ni menunjukkan ada Tuhan, ada Allah. Simple je dia punya akidah kita. Jadi tak payah kita duk bahas panjang-panjang, yang akhir sekali kita pun tak tahu ke mana. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara perbincangan kita. Bab yang ke-21, sifat marah. Kitabuz Zammil Ghadabi wal Hiqdi wal Hasad. Sifat marah, dendam dan hasad dengki. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya. Ada beberapa soalan ni. Mati syahid. Wanita mati ketika melahirkan anak sebagai mati syahid dunia. Ada dengar walaupun wanita yang meninggal tersebut melahirkan anak luar nikah yang dapat mati syahid juga. Bahaya ni soalan ni. Jadi Nabi sebut dia kan di antara syahid, dia panggil syahid, pahala syahid. Salah satu daripadanya orang mati tenggelam, mati ditimpa oleh bangunan, mati dalam perempuan sakit perut, mati ketika melahirkan anak, itu boleh pahala syahid. Jadi timbul di sini, kalau orang tu mati melahirkan anak yang luar nikah ni boleh syahid ke tidak? Nabi tak sebut melahirkan anak siapa. Wallahualam, boleh jadi dia dapat pahala dari sudut melahirkan anak tu. Dari sudut zina tu dosa lain. Dari sudut zina dosa lain. Ada dua benda yang berbeza. Contohnya orang ni mencuri baju. Sudah-sudah dia curi, dia curi jubah pula tu. Curi jubah, curi serban. Lepas tu dia pakai pergi solat. Sah tak sah solat dia? Itu berbeza. Dosa curi satu.
dosa apa ni? Dia solat itu lain. Jadi sah solat dia, tergugur fardu dia. Boleh pahala ke tidak? Wallahu alam. Jadi yang ni pun saya kata wallahu alam, kerana kalau tidak nanti ada pula hujah ni orang bawa pergi pula. Baru ni ramai orang mari tanya. Dia kata, ustaz, apa salahnya puak-puak yang duduk berjuang hak asasi ni, walaupun mereka ni tak bertudung, orang hak perempuan pelacur bagi minum anjing pun Tuhan bagi keampunan. Saya kata keampunan itu hak Allah, bukan hak siapa-siapa. Hak Allah Ta'ala. Tapi sebagai orang yang duduk di atas landasan syariat Islamiah, kita ada syariat ke tidak? Ada syariat. Jadi kita hukum di atas syariat. Orang ni bersalah dari sudut syariatnya kerana mereka tidak menutup aurat. Itu kes lain. Hari ni timbul lagi ajaran sesat ni, perbezaan di antara syariat, hakikat dan makrifat. Kalau kita bagi hak ni, tak balik dah kita hari ni. Kita ni, dia panggil orang syariat. Orang syariat. Jadi oleh kerana awak ni syariat, awak kena solat. Sebab awak baru martabat syariat. Kalau sudah naik mereka hakikat, tak payah solat dah. Mereka makrifat, lagi tak payah solat. Jadi terpanggil tinggi. Saya kata mana tinggilah darjat awak dengan Nabi SAW. Nabi ni darjat syariat ya dia. Pasal tu Nabi tak pernah tinggal solat. Bengkak kaki pula tu solat. Sial dengan Nabi dah. Baiklah jadi wali. Maka golongan ini, dia nak tabalkan wali lebih tinggi daripada Nabi. Sebab Nabi ni anugerah, wali tu usaha. Kasb. Jadi benda tu tak betul. Mana ada Nabi lebih rendah, mana ada wali lebih rendah daripada, dan lebih tinggi daripada darjat Nabi SAW. Sekiranya seorang tersebut selalu difitnah yang bukan-bukan, boleh tak orang yang kena fitnah tersebut berdoa, ya Allah hentikanlah mulut dia ni dari memfitnah agar tak terus jadi huru-hara. Boleh kita minta Allah Ta'ala berhentikan dia daripada fitnah kita. Cuma janganlah buat, ya Allah hengokkan mulut dia. Tak payahlah kita suruh dia berhenti, tak apa. Tapi ada kita Said dia yang difitnah di Iraq kan. Bila Said ni difitnah oleh seorang, Said berdoa, Allahumma ami basar. Ya Allah panjangkan umur dia. Ya Allah butakan mata dia. Ya Allah biar dia mati di tempat yang dia fitnah. Maka berlaku. Di mana dia apa ni? Ya Allah jangan kau matikan kecuali dia ni difitnahkan. Jadi berlaku. Orang yang dia doa tu buta mata, panjang umur, duduk tepi jalan, duduk mengorak orang perempuan. Tua dah pakcik ni. Katanya kening mata pun jatuh bawah dah. Orang tua sangat. Orang tanya, kenapa pakcik ni duduk ganggu budak-budak perempuan sini ni? Ini aku ni bala kena doa sahabat Nabi nama Said. Sebab Said. Jadi ini dia panggil doa sahabat ni yang mustajab doa sampai peringkat dia. Tapi kalau betul-betul orang ni zalim kepada kita, dilarang tak dengar, boleh kita doa, ya Allah berikanlah hukuman ke atas orang yang buat kezaliman kepada saya. Macam hari ni kita kata pemimpin yang zalim yang duduk penjara, pejuang-pejuang Islam dalam penjara tanpa hak. Kita kata ya Allah jatuhkan hukuman ke atas orang ni yang senipa dengan yang selayak dengan dia. Wallahu alam. Tapi kalau kita anggap je orang ni buat fitnah kepada kita, tapi tak tahu siapa dia fitnah sebenarnya, jangan. Lebih baik kita doakan Allah beri hidayah kepada dia. Ya Allah berilah taufik hidayah kepada sahabat aku ni supaya dia berhenti daripada fitnahkan saya dan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu lebih baik. Pasal itulah kita masuk dalam bab nanti dalam Kitabuz Zammil Ghadab, kitab masalah menahan diri daripada marah. Ini lebih baik kita maafkan daripada kita marah dengan orang. Ada lagi soalan? Ada. Adakah mengkritik majikan sesama rakan sekerja turut termasuk dosa mengumpat? Ya. Mengumpat dah tu. Pasal apa kita pergi kritik bos kita? Nah, pergi beritahu dengan dia, awak ni buat salah gini. Kerana tak ada ruang untuk bersemuka dengan majikan. Baik, kalau kita bercakap sama kita, sampai tak sampai majikan? Sesat ke tak sama masalah? Tak sesat. Tiada pertemuan diatur dan dijadualkan antara majikan dan pekerja. Tapi kalau betul-betul mereka ni buat penganiayaan, kita ada mahkamah pekerja. Di Malaysia ni ada mahkamah pekerja. Berapa ramai kawan-kawan kita yang kena buang kerja, yang kena zalim, dapat pampasan beratus-ratus ribu dapat. Jadi kalau kita rasa kita dizalimi, pergi ke mahkamah ni, laporkan dia apa yang terjadi. Bagaimana cara terbaik nak tamatkan perbualan dengan seseorang? Oh, dia cakap di mana? Dengan handphone, buang bateri. Minta maaf saya, kredit habis. Habis itu. Assalamualaikum. Saya kredit habis dah ni. Kredit apa aku panggil dia cakap. Habis bateri. Pandai-pandai lah kalau orang duduk opek duk ngopak. Allah, Syekh, bateri aku nak habis dah ni.
mati. Kalau dia call pula pergi, kita tak angkat, dalam bateri habis. Nak tamatkan perbualan, bagaimana Rasulullah SAW melayan sahabat-sahabat sehingga selesai apa yang dihajatkan. Kita kena ingat, sahabat-sahabat Nabi, mereka mari jumpa Nabi, dia tak cakap yang lebih-lebih. Dia beritahu apa yang dia nak. Orang Badui mari pegang tali unta Nabi. Ya Rasulullah, ajar kepada saya amalan yang bawa saya ke syurga dan jauh saya daripada neraka. Dua patah ya, dia kalimah. Nabi kita ajar, suruh ubudullah, sembah Allah Ta'ala, jauh daripada syirik. Nabi kata suruh tunaikan solat, dia pergi, selesai masalah. Tapi zaman kita hari ni agak sukar. Kalau kita buka pintu perbualan, dia buat sungguh-sungguh. Nah, kita tengok jam 4 kali pun tak bangun-bangun juga. Jadi masalah. Cuma kita kena pandai-pandai lah. Kalau apa-apa masalah, contohnya kalau kita kat rumah kita ke, tapi masalahnya kalau orang mari di rumah, letih. Macam mana nak lari ni? Rumah kita tak? Kalau rumah dia, kita kata kita ada janji dengan orang lain pula. Jadi yang pentingnya kita jangan guriskan perasaan orang, tapi kita boleh hentikan dengan cara yang baik. Hari ni kalau kita baca dalam ni, kejap lagi kita akan jumpa dalam kitab kita ni, adabus suhbah, adab persahabatan. Orang betul-betul sahabat tu, iaitulah orang yang boleh ambil barang saudara dia sekat mana dia nak. Kata di para sahabat, telah hilang generasi tersebut. Generasi la yas'aluna an-nasa ilhafa, tak minta orang kerana baik nafsu, tak ada dah generasi tu. Hari ni kalau kita kata ambil hak munak, jawabnya duduk sat rumah sat kosong kita. Sekali dengan kerusi kita nyakak. Nah, katil dalam bilik punggah lagi okey. Jadi ketika itu kita kena, oleh kerana manusia adab tu sudah hilang, maka kita juga kena gunakan pendekatan yang sesuai dengan masa. Kadang-kadang orang ni pelik dia tahu, maaf, sayang kau ustaz sibuk. Dia tahu tak sibuk, tapi buat lagi. Macam mana? Allah, kadang-kadang dia mari waktu petang. Kita nak kuliah malam tu kan, nak study sikit, baca. Jadi dia duduk buat, kita duduk baca. Nak buat macam mana? Tunggu dia pergi, tak pergi. Habis tinggi, kita syarah dia pula. Dia ke lagi seteronok, dia dengar. Oh, payah. Kena pandai-pandai lah tengok. Ustaz pun bagi tahu dah, saya ada kuliah maghrib ni. Dah duduk sekejap, angkat air teh pergilah. Kalau negeri Arab senang. Arab ni kalau dia angkat syai keluar, tamat dah tu majlis. Munduk lagi pun dia tak layan dah. Kita ni nak angkat apa? Nak suruh nak buat satu format baru. Kalau kita keluar ni makanan ni, maknanya tamat dah tu majlis. Boleh balik dah tu tak? Kalau kita pergi makan Arab, kalau dia angkat syai tu, dah khalas. Dia pun senyum. Habis dah tu, aku angkat syai dah. Mu tunggu lagi tak akan keluar dah lain. Ada pendapat yang mengatakan akidah orang awam di Malaysia akan termasuk sama ada berakidah Asy'ariyah atau Kullabiyah kerana sistem pendidikan sifat 20 sejak lama. Kita kata macam inilah. Orang yang belajar ilmu tentang ketuhanan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang diajar di Malaysia ini, mereka ini sudah duduk di bawah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kalau ada beberapa perbincangan, ada beberapa isu perbincangan yang tidak tepat. Mungkin perbincangan ini lebih mirip kepada Mu'tazilah, lebih mirip kepada Kullabiyah, lebih mirip kepada benda-benda yang falsafah contohnya. Kita perjelaskan bahawa ini yang hak, ini yang sebenarnya. Tapi kalau kita nak campur kumpulan ini keluar daripada Ahlussunnah sebagaimana telah dicampak oleh orang hari ini, jadi berapa ramai orang yang kita keluarkan daripada ulama-ulama besar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Bolehkah mufarakah dalam solat berjemaah bila jemaah sebelah bau busuk? Minyak wangi sangat kuat yang menyebabkan pening dan migrain. Contohnya kalau kita duduk sini, itu sebab itulah kita nak beramal dengan sunnah kan. Nabi kita suruh pakai wangian, tapi kita pergi beli di kedai Mayadi hok 3-5 ringgit. Nah ya tu. Beli yang cantik-cantik, yang kalau pergi saya tak suruhlah beli minyak atak Amrus Samak Quraisy itu mahal kan. Tapi beli yang sesuai lah, yang kita orang nak cium tu bau sedap. Ada kadang-kadang orang asma, kalau bau kuat sangat, dia jadi orang sesak nafas. Jadi kalau siapa peringkat di sini, maka sah, boleh kita mufarakah. Mufarakah pergi duduk di tempat lain. Ataupun kita naik ke sah depan. Carilah, yang kalau boleh tak batalkan solat itu lebih utama. Mana kalau depan tu ada ruang, kita naik slow-slow, pergi duduk kat situ. Lagi daripada orang ni, lepas solat, kita bincang dengan dia, saudara, baguslah saudara nak amal sunnah ni, tapi janganlah menyeksa orang lain. Menyeksa orang lain itu tak boleh. Jadi masalah fiqh ni letih kita kadang-kadang tuan-tuan. Sebab benda nak buat sunnah tapi menyalahi sunnah. Kan Nabi kita larang kalau orang ada bau busuk ni pergi ke masjid. Dia kata ni minyak wangi, betul lah minyak wangi, tapi bau siapa? Itu masalah kita kena test juga tengok. Solat duha adakah lebih baik dilakukan tiap-tiap hari?
mengikut sunnah. Jadi Nabi kita tidak larang. Nabi kata kullu sulama, setiap sendi anak Adam itu sedekah. Jadi cukuplah 2 rakaat duha itu menandakan kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh kita salat. Cuma jangan salah apa ni? Jangan salah anggapan lah. Setengah orang ni solat duha kerana nak murah rezeki. Dia panggil solat dapat projek. Tak. Kita jangan projekkan solat kita kerana solat itu solat lillahi ta'ala. Macam gantung di dinding rumah kita juga ayat 1000 dinar kan. Oh 1000 dinar selalu. 1000 dinar. 1000 dinar sungguhlah boleh dinar ke tokan apa ni? Toke yang jual tu. Adakah tanda-tanda bagi seorang itu syahid di dalam kitab? Tanda-tanda seorang itu syahid dalam kitab. Maknanya kita gini, kalau orang tu berperang di atas dasar li'la'i kalimatillahil ulya, kalau dia mati itu mati syahid. Cuma hari ni kita tak tahu dalam sah mana kita nak duduk. Macam kita kata tengok hari ni yang kuat perang hari ni buat-buat IS. IS ni kuat dia perang. Adakah dia duduk dalam sah yang hak? Betul, dia bawa bendera mana dia bawa? Adakah bendera di bawah bendera jihad? Ataupun mereka ni mengangkat bendera yang khawarij atau jadi kita tak tahu. Hari ni dia panggil asrul fitan. Zaman fitnah yang kita tahu mana yang benar, mana yang tak benar. Hari ni pula bila ada taklimat tentang teroris, maka dipasang kepada orang lain pula. Orang yang tak setuju dengan kita, itu kumpulan teroris. Walaupun ulama-ulama besar tidak setuju benda ni, tapi masih lagi dituduh sebagai teroris. Maka kita nak confirm seorang ni syahid tak syahid, itu sangat susah, sangat sukar bagi kita. Kecuali di saat peperangan yang berlaku, peperangan fi sabilillah li'ila'i kalimatillah. Tapi tanda-tanda itu berlaku. Dengar ada cerita yang kapal Marmara kapal yang kena tembak ke Yahudi, yang nak hantar barang-barang ke Palestin. Itu berlaku. Orang yang duduk atas kapal tu sendiri cerita dengan saya. Dia balik daripada kapal, dia cerita di Kota Baru. Dia kata, Ustaz, tak ada lagi saya bercerita nak mati kecuali di atas kapal Marmara. Sebab kawan-kawan yang kena tembak ke Yahudi tu, mayat dia wangi. Darah dia mengalir. Kita tengok memang tanda-tanda syahid ada di situ. Itulah di antara, dia pun menangis. Dia kata, saya bercita-cita kalau saya lah yang kena tembak. Kita hari ini cerita, biar orang lain mati, kita tak nak mati tak. Tapi kawan kita kata, saya rasa sangat-sangat tidak sedih kerana bukan saya yang mati. Bila dia tengok tanda-tanda kematian itu menunjukkan kebaikan. Jadi kita nak, tapi kita tak kata orang ni confirm mati syahid ilal jannatil ma'wa, tak apa ni kita kata. Coba tanda-tanda syahid tu ada di situ. Tanda-tanda syahid ada di situ. Sebab itulah kalau kita tengok pejuang-pejuang Islam ni tak takut dia orang tu. Kalau tidak anak-anak Palestin takkanlah nak main batu situ. Siang malam nak main batu kan. Peko orang lontau Yahudi. Sebab dia tengok orang yang dah mati tu nampak tanda-tanda tu, kita kata kita mengharapkan mereka itu mendapat syuhada indallah. Syuhada indallah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tak,